panel kita yang kita datangkan khas, expert-expert pada malam ni. Satu expert dari segi bidang bank, satu lagi dari bidang pengurusan takaful. Maka saya perkenalkan panel kita yang pertama, iaitu yang berada di hujung sebelah kiri saya, iaitu Ustaz Muhammad Nazri Cik. Beliau merupakan Ketua Pegawai Syariah Kumpulan BIMB Holdings Berhad dan pengalaman yang melebihi 13 tahun dalam industri perbankan dan juga kewangan Islam di Malaysia dan juga di luar negara. Juga merupakan timbalan pengurusi Majlis Pengawasan Syariah Amanah Bank Limited Sri Lanka, penasihat syariah Ghazanfar Bank Afghanistan, ahli panel penarafan, agensi penarafan kewangan dan ahli Biro Amalan Profesional Persatuan Penasihat-Penasihat Syariah. Dan itulah kehebatan-kehebatan yang banyak lagi mungkin kita nak sebut. Tuan-tuan dengar sendiri ilmu-ilmu yang akan dicurahkan oleh yang berbahagia Ustaz, mudah-mudahan selepas ini insya-Allah. Seterusnya panel yang kedua itulah yang berada di sebelah kiri saya ataupun yang berada di tengah-tengah sidang kita pada malam ini, iaitulah yang berbahagia Ustaz Wan Jamizan bin Wan Draman, merupakan Ketua Jabatan Syariah dan Nasihat Perniagaan Takaful Ikhlas Family Berhad. Juga mempunyai pengalaman selama 12 tahun bersama dengan Takaful Ikhlas. Juga beliau merupakan Setiausaha Jawatan Kuasa Syariah Kumpulan MNRB dan juga Chartered Professional in Islamic Finance CPIF. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di hujung kita punya sesi forum pada malam ini, saya akan bukakan beberapa soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh ajukan soalan kepada kedua-dua panel insya-Allah, yang mana kita peruntukkan mungkin dua daripada lelaki, dua daripada perempuan sekiranya ada lah. Dan untuk pada malam ini saya tanpa memanjangkan masa tuan-tuan, saya ingin mengajukan soalan saya yang pertama, iaitulah kepada ahli panel kita yang pertama yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri Cik. Hari ini kalau kita tengok Ustaz, sebenarnya dalam kehidupan sehari-harian, satu orang itu dia mesti akan ada transaksi, akan mesti ada sesuatu pembelian. Nak beli dekat bank, hari ni Perlis, untuk nak maklum kat Ustaz lah, Perlis ni baru masuk motorbike yang berwarna pink. Apa dia maksud dia Ustaz? Iaitu orang yang dia bawa makanan. Apa dia tuan-tuan? Food Panda. Baru masuk. Itu pun dia kena bayar bank juga Ustaz. Jadi saya nak mengajukan soalan yang pertama pada malam ini, dalam menguruskan kewangan seharian kita, kita tidak terlepas untuk menggunakan perkhidmatan perbankan ataupun kewangan, beli di kedai runcit dan sebagainya. Jadi bolehkah Ustaz terangkan mengenai garis panduan syariah dalam transaksi perbankan dan juga kewangan? Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wa walah. Al-Fadhil Ustaz Syafiq Zakaria, Tuan Pengerusi yang berbahagia Encik Abu Hassan Syari, Penolong Governor Bank Negara. Seterusnya yang berbahagia Datin Adlina Arif, Pengarah Jabatan Link Bank Negara. Yang berbahagia Datuk Mak Zain, Timbalan Pengerusi Masjid Alwi, para alim ulama, asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan karnival kewangan di Perlis tahun ini, dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah ini pada malam Jumaat, yang di hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kita beberapa ayat yang cukup signifikan tentang kehidupan kita dalam konteks bermuamalat ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam suratul Jumu'ah ayat ke-9, mengingatkan kita pada hari Jumaat untuk datang mendirikan salah dengan tujuan lidzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Perintah datang untuk mendirikan salat pada hari Jumaat dengan tujuan untuk mengingati akan Allah. Dan disusulkan selepas pada itu perintah untuk kembali untuk meninggalkan jual beli pada peringkat melakukan salat itu, wadharul bai', kamu tinggalkan jual beli sementara, dan kemudian disuruh pula keluar daripada rumah Allah selepas mendirikan sembahyang Jumaat untuk mencari rezeki pun dengan pesanan ingatlah akan Allah.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Disuruh datang ke rumah Allah dengan perintah zikir, disuruh keluar cari kurniaan Allah Subhanahu wa taala pun diingatkan dengan ingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Bererti dalam kerja buat yang kita lakukan sebagai hamba Allah, sama ada di dalam rumah Allah ataupun di luar daripada rumah Allah, mencari kurniaan, bermuamalat dan sebagainya, semuanya mesti berada dalam kerangka mengingati akan Allah ataupun dalam kerangka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perbankan yang saudara pengerusi tanyakan kepada saya tadi. Yang kalau kita telusuri sejarah bagaimana perbankan di tempatan kita di Malaysia, sejak bermula wujud institusi perbankan Islam tahun 1860-an, adanya Chartered Mercantile Bank of London, India and China di Pulau Pinang, sehinggalah berkembang sistem perbankan kepada hari ini, yang akhirnya umat Islam memberikan respon kepada sistem yang datang daripada barat tersebut. Kan? Bank ini suatu perkara yang tidak lahir daripada rahim Islam. Walaupun ada transaksi pada zaman Nabi SAW, yang kalau kita telusuri al-uqud al-musamma, kontrak-kontrak yang dilakukan, kan, sama ada mudarabah dilakukan Nabi. Nabi bersewa, melakukan sewa menyewa, ijarah. Dan kemudian dilakukan transaksi, Nabi pernah membeli barang secara hutang, diizinkan berhutang. Dan kemudian Nabi meletakkan pula cagaran, macam pernah diungkapkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Nabi pernah beli makanan daripada seorang Yahudi dengan hutang pula tu. Kemudian Nabi cagarkan, Nabi letakkan baju besi baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai cagaran. Bererti itu adalah realiti. Realiti bahawa manusia melakukan transaksi, dan satu realiti yang berkembang kemudian bila tamadun bergerak adalah perlunya ada kepada suatu sistem perbankan. Kelompok yang ada lebihan, the surplus units of the economy, dia perlukan tempat bagaimana dia nak kembangkan harta dia, bukan sahaja untuk protect, jangan bagi hilang. Kan? Kalau letak kat rumah, guna cara-cara lama, simpan dalam tabung buluh, kan, tak lama naik pencuri, hilang. Kan? Bukan sahaja nak hilang, tetapi dengan sistem ekonomi dia boleh hilang value. Tuan-tuan pun rasa dulu RM1 zaman dulu boleh beli banyak mana tak? Dengan RM1 zaman sekarang dah hilang nilai dah. Maka perlu diprotect juga nilainya, perlu dilaburkan. Dan kemudian ada pula kelompok yang memerlukan bantuan. Yang ni ada ni, kelompok yang perlu berhutang. Bahkan kalau kita teliti dalam sejarah Nabi SAW, ada satu insiden berlaku bergaduh kat dalam masjid Nabi SAW. Bila ada orang bagi hutang kepada orang lain, kemudian ditentukan, awak kena bayar hutang ni sebelum dari tempoh sekian. Jadi kemudian belum sempat sampai tempoh hutang tersebut perlu dibayar, maka orang yang menuntut tersebut minta bayar awal, dan oleh kerana diminta bayar awal, maka yang menerima hutang tersebut minta bagi diskaun. Dah dia jual barangkali dengan harga tangguh, kemudian diminta bayar awal, dan kemudian dimintalah diskaun. Oleh kerana awak minta bayar awal, bagilah diskaun harga ataupun hutang yang sepatut dibayar ni. Bergaduh sampai naik suara di dalam masjid Nabi SAW, dan Nabi SAW memberikan satu prinsipal yang hari ini menjadi panduan pada ulama bila bincang boleh tak bila mana dibuat early settlement, pembayaran dibuat pada awal, boleh atau tidak diberikan diskaun. Nabi SAW sebut da'u wa ta'ajjalu. Nabi bagi satu garis panduan. Bila kamu ni berhutang dibayar awal, maka kurangkanlah, bagilah rebate. Dan kemudian Nabi letak lagi satu prinsipal, bila kamu pula berhutang, percepatkanlah pembayaran hutang kamu. Jangan kamu kekal dalam hutang tu lama-lama. Jadi adanya panduan-panduan diberikan oleh Nabi SAW. Yang khusus utama tuan-tuan sekalian, bila berkembang sistem ini, satu masalah utama yang ada dalam sistem perbankan yang berjalan secara taklidiyah, secara konvensional berjalan dalam masyarakat kita, ialah masalah riba. Dan riba inilah satu masalah yang terbesar yang disebut oleh Nabi SAW, yang disebut oleh seorang khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan dia sebagai kerajaan, dia sebagai pemerintah. Bila dimasuk dalam pasar, dibawa satu tongkat,
dibicarakan oleh Umar Al-Khattab, ya ma'asyarat tujar la yabi'a fi suqina man la yafqah wa illa akala riba radiya am aba. Umar kata, wahai para peniaga, jangan duk berniaga dalam pasar ni. Jangan kamu buat transaksi, jangan kamu bermuamalat kecuali kamu faham akan hukum hakamnya. Sebab apa? Sebab kalau tidak, kamu akan tersentuh dengan riba radiya am aba, sama ada kamu reda ataupun kamu enggan. Failing which you may consume riba willingly or unwillingly, kata Umar. Kan, sebab orang kita ni ada. Dia satu jenis yang membujur lalu melintang, sapu. Dah, dia tak kira halal, dia tak kira haram. Asal masuk, jalan. Kan? Ataupun ada kumpulan yang mutadayin, barangkali kita lah yang dah jaga segala-galanya, sembahyang 5 waktu di masjid. Kan, hari Isnin puasa sunat, dan lakukan zakat, bayar, wakaf pembuat dan lain-lain. Tetapi kerana jahalah, due to ignorance. Sebab jahil, yang banyak kita mengaji bab ibadat, kita mengaji bab munakahat, bab muamalat mengaji juga, tapi bila nak apply dalam realiti kehidupan, barangkali ada kesulitan untuk memahami dengan baik bagaimana aplikasi dalam realiti kehidupan, maka tersentuh juga dengan riba. Jadi perbankan konvensional yang datang dulu, tuan-tuan sekalian, yang riba ini berlaku dalam kedua-dua sudut. Berlaku dalam liability side dan juga dalam asset side. Bila orang datang ke bank, tuan-tuan datang ke bank dua je, sama ada nak simpan duit ataupun nak minta duit. Betul tak? Nak letak ataupun nak minta. Datang nak letak, kalau letak, bank pinjam duit daripada kita dengan janji interest, itu masalah dia nama riba al-qard. Yang diungkap oleh Nabi SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman, kalau relationshipnya adalah pinjaman, the bank yang pinjam, kita memberi pinjam, bank janji bagi interest, maka itu adalah riba. Diungkap dalam hadis. Begitu juga bila mana kita pinjam dan bank mengenakan kita bayar lebih dan kontraknya pinjaman, maka itu juga adalah riba. Inilah tuan-tuan sekalian yang pemerintah di Malaysia, bank negara, tabung haji dulu menubuhkan majlis-majlis agama, termasuk Majlis Agama Islam Perlis yang menjadi antara pemegang-pemegang saham awal penubuhan Bank Islam tahun 83. Kemudian berkembang skim perbankan Islam, skim perbankan tanpa faedah, jadi skim perbankan Islam. Sampai hari ini kita ramai player di Malaysia ini. Garis panduan syariah yang pertama ialah kita mahu menghapuskan transaksi yang namanya riba. Riba al-qard. Kenapa? Kerana besarnya dosa. Sebab itulah diungkap oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu dalam satu kalimah beliau, inni qad tasaffahtu kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam falam ajid syai'an asyarra minar riba. Dia kata, aku sesungguhnya telah membuka kitab Allah. Kan ustaz-ustaz kita tahu perkataan tasaffah tu ini datang daripada tasaffaha, ya tasaffahu tasaffuhan. Buka page by page, kan, muka surat demi muka surat. Kata Imam Malik, aku buka muka surat demi muka surat. Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dapati di dalamnya tidak ada perkara yang dosanya lebih besar daripada riba. Kenapa? Sebab tidak ada dosa dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan perang. Tetapi dalam persoalan berkaitan dengan riba, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan perang. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah kata, kamu tinggalkanlah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan riba. Kalau betul kamu orang-orang beriman, kalau kamu tidak melakukannya, maka diisytiharkan perang kepada kamu. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi kerana itulah, sebagai pengawal selia bank negara, mengizinkan orang Islam perlu ada penyelesaian. Yang nak meniaga ke, yang peribadi ke, nak keluar daripada transaksi riba, jalan keluarnya ada. Allah Subhanahu wa taala menandakan dalam Quran ada benda haram, tapi Allah dalam masa yang sama juga menunjukkan ada cara halal bagaimana memenuhi keperluan manusia tersebut. Macam kahwin lah. Itu nafsu manusia. Memang dia perlu kahwin. Tapi diharamkan zina. Tapi ada jalan keluarnya nikah yang syar'i. Begitu juga lah diharamkan riba.
maka diharuskan lakukanlah secara jual beli. Bukan letak duit di bank dengan bank menjanjikan interest, tapi boleh jadi kita memberikan pinjam kepada bank di atas dasar al-qard, tapi tak adalah pulangan. Tapi kalau kita datang ke bank, kita nak pulangan, maka kita buatlah transaksi mudharabah dengan bank. Kan? Jadilah rakan kongsi dengan bank, dan bank menjanjikan kalau ada pulangan, maka pulangan kita tersebut dibahagikan mengikut peratusan yang kita bersetuju. Dalam kes tu, tanya berapa persen bank boleh bagi? Itu tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, malam ni tuan-tuan tidur, tuan-tuan boleh garanti tak bangun besok? Itu prinsip Islam. Kan? Boleh garanti tak bangun besok? Tak boleh. Nabi pun berdoa, Tuhan, aku letakkan tubuh ke pembaringan ini, kamu datang, kamu angkat roh aku. Kan? Inni wada'tu jambi wa anta tarfa' ruhi. Kan? Kamu akan angkat roh aku. Kalau kamu hantar, tolong jaga jadi orang saleh. Begitu juga meniaga. Orang yang meniaga kedai runcit, semua nak menguntung, tapi berapa ramai yang lingkup. Saya bukan nak cerita lingkup tu. Saya nak cerita prinsipal, garis panduan syaraknya. Kerana itu syarak tidak mengizinkan digaranti pulangan. Tapi ada kaedah untuk garanti pulangan. Dengan cara tawarruk, reverse tawarruk dan sebagainya. Yang perinciannya detail lah untuk saya cerita di sini. Begitu juga kalau kita datang ke bank untuk, saya guna perkataan minta tadi. Kita perlukan kepada pembiayaan. Nak beli rumah tunai, minta dengan mak mertua duit pun tak ada tak? Cari bank. Dan bila cari bank, bank bagi duit 500,000 kepada kita. Bukan duit bank, duit orang lain. 95% kalau bank saya, bank Islam, 95% daripada business fund bank Islam datang daripada depositor. Datang daripada duit pendeposit lain. Siapa? Majlis agama pun kat situ, kerajaan negeri pun kat situ, Pak Mat pun kat situ. Kan? Syarikat-syarikat pun kat situ. Yang semua mereka meletakkan wang ini mengharapkan pulangan. Jadi bila bank menggunakan dana tersebut, ada seorang individu yang berkehendakkan kepada pembiayaan perumahan, maka bank menggunakan dana mereka. Jadi perlu distrukturkan supaya adanya secara komersial boleh memberikan pulangan kepada pendeposit. Maka perlu distrukturkan supaya patuh syariah. Apa caranya? Mungkin secara murabahah, bukan bagi pinjam duit, tetapi bank belilah. Contohnya kereta, pada harga 100,000, bank jual kepada pelanggan dengan cost plus, dengan tambahan untung yang namanya murabahah, satu transaksi yang dah berjalan lama daripada zaman dulu lagi pun. Ataupun bank beli, bank sewakan kepada pelanggan, dan bila mana kita kirakan harga jumlah yang perlu disewa, maka ada keuntungan. Ataupun ada disebut sebagai musyarakah mutanaqisah. Kan? Kalau Ustaz Jamizan perlu meniaga, katakan perlu modal 100,000, saya boleh tanya Ustaz sebagai bank, Ustaz ada rumah tak? Ada, boleh tak bank invest dalam rumah Ustaz? Ustaz harga rumah 200,000, boleh tak Ustaz jual separuh rumah Ustaz kepada bank? Jadi bank dah beli 100 separuh rumah Ustaz, jadi dapat duit cash 100,000. Rumah tu siapa punya sekarang? Rumah tu dah jadi Ustaz Wan Jamizan bersama dengan bank. Jadi Ustaz duduk rumah tu, bayarlah sewa separuh, 50% portion rumah yang Ustaz sewa tu. Dan kemudian Ustaz belilah daripada masa ke semasa portion bank. Maka itu namanya musyarakah mutanaqisah. Musyarakah yang saling berkurangan. Portion bank sehingga 100% rumah kembali menjadi milik Ustaz. Bank tidak memberi pinjaman di situ, tetapi ada jalan keluar supaya transaksi kita dalam konsep yang masih lagi diizinkan oleh kehendak syarak, dan juga mudah-mudahan memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan fungsi secara ringkas yang boleh dikongsikan. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Nazri Cik di atas satu penerangan yang cukup hebat kita katakan pada malam ini. Satu mukaddimah lah untuk tuan-tuan, untuk kita nak dengar pada malam ni. Yang mana saya tertarik banyak kalau kita nak ungkapkan, kita nak ringkaskan apa yang disebutkan oleh yang berbahagia Ustaz. Tapi tuan-tuan, poin yang saya ingat sangat, iaitulah apa dia yang disebutkan oleh Ustaz tadi, yang bagi hutang tu, kalaulah orang bayar cepat, bagilah hadiah sikit. Kan? Yang berhutang tu pula, kena beringat jangan sampai terlambat. Jadi ni kadang-kadang sampai orang kena minta kejan-kejan pun tak boleh-boleh lagi nak bayar. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak bagi tahu jugalah kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni, iaitu
kita pada hari yang kita anjurkan seminar kewangan Islam ini ataupun perbankan Islam ini ataupun forum ini, kita buka ruang sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah kewangan, sukar untuk nak bayar hutang, tidak berpuas hati dengan produk dan juga perkhidmatan bank, pengguna kewangan. Jadi tuan-tuan dinasihatkan agar untuk segera menghubungi khidmat pelanggan ataupun unit aduan dengan segera di bank-bank yang telah pun tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan urusan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak teruskan kepada soalan kita pada malam ini, iaitu soalan yang kedua saya kepada yang berbahagia Ustaz Wan Jamizan insya-Allah, iaitulah kalau kita lihat pada hari ini banyak orang yang sering kali mengaitkan kalau ada ilmu tak ada harta payah juga. Ada ilmu tak ada harta, tak boleh nak membeli apa-apa. Tapi kalau kata ada harta, tak ada ilmu, tak boleh nak kontrol pula harta tu. Kita guna tasarruf kepada ruang-ruang yang tidak betul dan sebagainya. Jadi masih ramai dalam kalangan umat Islam yang mungkin kurang celik dengan pengurusan kewangan. Jadi saya nak minta lah kepada yang berbahagia Ustaz, kenapakah kita perlu merancang kewangan dan bagaimana cara untuk kita merancang kewangan dengan cara yang lebih berhemah. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Terima kasih saudara Ustaz moderator kita, Dev kehormat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak dilupakan adinda saya Ustaz Nazri Cik. Kebetulan saya dengan Ustaz Nazri ini satu universiti, di Universiti Melaya dulu, dan kebetulan lagi pula kami satu negeri Terengganu, Darul Iman. Jadi bila nak tukar lidah tu payah sikit lah tuan-tuan. Orang Terengganu kan biasa duk makan ikan kan, nak tukar kepada ayak ni payah kan? Jadi kalaulah tersasul tu minta maaf lah tuan-tuan, minta maaf. Sebab baru sampai pukul 5.30 tadi touchdown di Al-Ustaz, tak sempat nak kata apa, nak perkena laksa ke apa. Jadi lidah tak sempat nak tukar lagi. Jadi minta maaf banyak-banyak. Alhamdulillah. Jadi sempena dengan karnival kewangan peringkat negeri Perlis ini, malam ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, dan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa kita ni kena cari majlis ilmu. Dia disebut sebagai halaqatul ilmi, halaqah ilmu. Sebab apa? Hadir bersama dengan kita juga ialah para malaikat. Yang malaikat duduk dalam majlis kita ini mendoakan, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah majlis ini selesai. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua yang ada dalam majlis kita pada malam ini mendapat doa daripada para malaikat, dan seterusnya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan moderator tadi yang berkaitan dengan soal pengurusan keuangan, pengurusan harta, saya nak berkongsi fakta. Sebab kalau kongsi fakta ni orang tak boleh nak sangkal kan. Fakta dia tak boleh nak buat auta. Fakta bukannya auta kan. Fakta suka ke tak suka kena terima kan. Kalau auta tu mungkin boleh tak nak terima okay. Tapi fakta tak boleh terima, tak boleh tak terima. Fakta ini adalah fakta terkini yang dimuatkan dalam Bank Negara baru melancarkan, dipanggil strategi literasi keuangan kebangsaan kan. Dimuatkan dalam itu
fakta daripada kajian yang dibuat secara yang terperinci. Fakta apa benda tuan-tuan? Contoh, saya quote beberapa kat sini ialah tahap pertama dari segi tahap pengetahuan berkaitan dengan keuangan. 1 daripada 3 orang merasakan tidak ada keyakinan berkaitan dengan ilmu keuangan. Kita ni ramai, 1 daripada 3 orang tak ada keyakinan berkaitan dengan ilmu keuangan. Ilmu keuangan ni berkaitan dengan soal simpanan, soal pelaburan, soal pelindungan takaful, produk-produk yang disebutkan oleh Ustaz Nazri tadi, kan? Belum cerita soal pelaburan, contohnya macam Ustaz Nazri sebut tadi pun dah tergeliat lidah, tawarruk, kan? Mungkin tuan-tuan mungkin malam ni baru dengar kot tawarruk tu, kan? Yang dibuat kajian itu masih di peringkat yang asas-asas je. Soal nak buat simpanan, soal nak buat bajet, soal nak menguruskan hutang, nak uruskan perbelanjaan, masih lagi di peringkat yang sangat, orang kata apa, membimbangkan. Itu kajian dia dibuat, kan? Apa lagi fakta? 3 daripada 10 orang dewasa Malaysia, orang Malaysia, 3 daripada 10, 3 kita daripada 10 orang yang ada dalam dewan kita ini, orang dewasa terpaksa meminjam wang untuk barangan keperluan asas. Mana 30% terpaksa pinjam. Kenapa jadi macam gitu? Banyak faktor. Mungkin pendapatannya tak cukup. Mungkin perbelanjaannya melebihi daripada pendapatan, kan? Ataupun jenis pakai congak-congak. Berapa ramai di kalangan kita hari ini yang buat congak-congak aja, kan? Yang rasa macam betul dah, rasa sampai akhir bulan tenggelam, kan? Sebab congak-congak, kan? Tanya ahli panel pun rasa congak-congak ni, kan? Pakai congak je. Agak-agak, kalau saya punya pendapatan begini, perbelanjaan saya begini, agak-agak cukup kot, kan? Anak nak masuk universiti ataupun anak nak sambung belajar, rasa-rasa macam cukup. Tanah, sawah ada banyak relung, lembu ada, kambing ada, rasa macam cukup kot. Tiba sampai waktu tak boleh nak jual, kan? Tak ada orang nak beli tanah, tak ada orang nak beli kambing, tak ada orang nak beli lembu, padi tak menjadi. Tangan nak tadai, bukan setakat tangan nak tadai, kaki pun tak tadai, kan? Pening kepala, kan? Sebab itu yang berlaku. Apa lagi? 1 daripada 10 tidak mempunyai disiplin dalam berbelanja. Tuan-tuan, ini antara faktor. Kenapa yang jadi kena pi pinjam untuk membeli keperluan asas? Keperluan asas ni apa benda? Nak beli makan lah, makan. Kan? Makan, nak beli beras. Apa lagi keperluan asas? Ialah yang melibatkan soal makan lah, kita ambil yang paling asasnya, kan? Terpaksa pinjam. Ini fakta kajian yang dibuat. Cuma saya tak sempatlah kajian tu dia buat kat mana, tapi saya yakin merakumi seluruh negara di Malaysia ni, kan. Apa lagi tuan-tuan? Ya, apa lagi yang kita rasa yang fakta-fakta yang dikongsi? Antaranya, kalau ada yang menyimpan pun, simpanan yang ada, fakta menunjukkan bahawa boleh tanggung kita untuk 11 bulan je. Majoriti. Simpanan yang ada. Jadi tuan-tuan lepas ni tak tangan dadai, fikir simpanan yang ada tak kat dalam bank Islam, kan? Ataupun bank-bank yang lain. Boleh, dia sekurang-kurangnya tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia nak kena ada yang kecemasan itu boleh survive, boleh kita hidup untuk 6 bulan. 6 bulan. Tabungan yang kita ada untuk kes kecemasan. Cuba tanya, dengan katalah perbelanjaan kita bulanan kita perlukan 1,000, sekurang-kurangnya nak kena ada dalam simpanan kita 6,000 sebab untuk 6 bulan. Kan? Kalau berlaku apa-apa, kita boleh dah guna duit tu. Cuba tanya, ada tak? Kajian yang dibuat, simpanan majoriti rakyat Malaysia ni
boleh tampung sehingga 11 bulan. Yang ada simpanan dalam KWSP, EPF, lagi sikit tempoh dia. Jangka hayat rakyat Malaysia hari ini makin baik. Orang lelaki 70, kalau tak silap saya. Orang perempuan panjang sikit umur, 75 kak. Kan? Ada orang tanya, kenapa orang perempuan panjang umur? Kawan saya kata, sebab mereka banyak dosa, mereka kata. Kawan saya tak tahu, saya quote dia, jangan marah kat saya. Itu fakta. Sampaikan di peringkat pihak berkuasa, negara melancarkan strategi untuk meningkatkan tahap kecelikan masyarakat berkaitan dengan urusan keuangan. Itu belum cerita lagi masyarakat kita yang tertipu dengan pelbagai skim. Skim cepat kaya lah, skim macam-macam pelaburan yang tidak sah dan sebagainya kan. Ini baru berkaitan dengan soal perkara-perkara asas dalam berkaitan dengan pengurusan keuangan. Sebab itu tuan-tuan, antara inisiatif yang dibuat Karnival Keuangan untuk mendidik masyarakat berkaitan dengan aspek pengurusan keuangan. Sebab yang paling asas tuan-tuan ialah dapat, bila kita ada perancangan ini, kita dapat menentukan belanjawan. Ustaz, itu belanjawan negara je. Takkan kita yang keluarga kecil, kami dah anak 10 Ustaz, okey je. Kan? Orang pelih berapa ramai anak? Ramai saya rasa. 10. Tu 10. 5. Itu sambil-sambil lalu itu 10 tu. Kan? Kalau ria 15. Tak? Okey je Ustaz. Ya, okey itu mungkin 10-15 tahun yang lepas. Tapi untuk masa ke depan ini tuan-tuan, dengan keadaan yang lebih mencabar, persaingan yang makin sengit, maka kita kena mulakan langkah mencari ilmu pengurusan. Yang pertama nak buat bajet dulu, nak buat belanjawan. Belanjawan ni, kenapa dia panggil belanjawan? Belanjawan ni dia ada pendapatan dan perbelanjaan. Kan? Kita kena buat pendapatan, kena kenal pasti pendapatan kita. Saya yakinlah majoriti kalau yang makan gaji, pendapatan kita satu sumber aja. Kita pergi ATM tu, kan? Yang masuk yang dengan yang keluar mana lebih banyak? Kan? Masuk sekali je. Kan? Lainlah macam Ustaz Nazri, dia masuk banyak kali. Ya, macam-macam sumber penasihat syariah situ sini dan sebagainya semua masuk, kan? Kalau yang jenis ada yang bekerja sendiri, lagilah, kan? Kita azan dulu ke? Azan. Okey. Sempat saya bernafas. Untung saya kan ada break, kan? Jadi boleh sambung. Ustaz kata bagi 15 minit lagi. Sebelum saya break, sebelum kita azan tadi, berkaitan dengan yang usaha pihak berkuasa untuk meningkatkan tahap pengetahuan masyarakat berkaitan dengan keuangan ni, selok-belok. Kan, selok-belok. Sebab tadi fakta-fakta yang membimbangkan, yang menunjukkan contohnya antara 1 daripada 5 orang bekerja, 1 daripada 5 yang buat simpanan. Bayangkan tuan-tuan, maknanya hanya 4 orang saja buat simpanan. Simpanan yang dibuat pun belum cukup sebab tidak mengetahui kaedah yang sebenar. Kan? Simpanan mungkin simpanan buah bantal je. Atau macam Ustaz Nazri sebut dalam tabung buluh. Lalas sekali tabung buluh reput dengan duit-duit reput. Kan? Hilang. Duit tak berkembang. Sebab tak tahu kaedah, instrumen, produk-produk yang ditawarkan dalam industri. Akhirnya, kita akan berdepan dengan masalah bebanan, hutang dan sebagainya. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Antara perkara yang kita boleh buatlah, secara malam ni lepas ni kita boleh buat, tak perlu banyak
ilmu sangat pun. Pertama, kita kena kenal pasti sebagaimana saya sebut tadi, pendapatan dan perbelanjaan. Itu dulu step yang pertama. Kita boleh rekodkan. Orang-orang tua kita dulu buat buku 3-5 tu kan. Rekodkan perbelanjaan. Sebenarnya, kita boleh teruskan. Supaya boleh mendisiplinkan kita. Mendisiplinkan. Bila kita tengok satu je pendapatan, perbelanjaan banyak, maka kita kena buat muhasabah. Kan, tengok. Perbelanjaan ini pula kita kena tengok sama ada berbentuk keperluan ataupun bersifat hanya kemahuan. Sebab kalau kita nak tengok kemahuan, kita ni semua benda nak, betul tak? Kita tanya yang dalam masjid kita ini, apa yang atas dunia ni yang kita tak nak? Semua nak. Tapi adakah dia keperluan? Tak semestinya. Contoh, macam handphone. Kita nak yang paling canggih, betul tak? Telefon saya taklah canggih. Dalam handphone tuan-tuan tu, adakah semua aplikasi digunakan? Tak. Saya bagi contoh satu aplikasi kat sini. Nak tengok tuan-tuan pernah tahu tak aplikasi ni? Ada ke tak? Kan? Aplikasi dalam ni dipanggil stock. iPhone ni ada satu aplikasi dia stock berkaitan dengan saham lah. Pernah guna? Kan? Tak tahu pun binatang apa kan? Sorry, orang Terengganu dia memang kasak lagu tu kan. Binatang bengong tu ada benda biasa. Kan? Itu orang Terengganu. iTunes U. Pernah dengar ada aplikasi tu? Oh, pernah dengar noh. Bagus ni generasi depa lah. Kalau tanya generasi ni apa tu Ustaz? Memang tak tahu lah. Kan? Tapi kita, kemahuan kita kalau boleh nak yang canggih. iPhone 11. Tapi adakah dia satu benda yang keperluan kita? Jadi, untuk mengawal perbelanjaan, kita kena buat semakkan balik. Mungkin kita tak perlu beli tilam 5 inci, beli Toto sudah. Mak ayah kita dulu tak perlu tilam 5 inci, anak 10 juga. Kan? Tengok balik perbelanjaan itu kita bahagi dua. Mana yang bersifat kemahuan tidak ada had. Tapi kita tengok keperluan. Keperluan kita yang paling ni apa dia? Tempat tinggal, makan, pakai. Sekarang ni termasuk pendidikan, termasuk kesihatan. Tuan-tuan. Cerita pasal kesihatan ni saya advance kan, cerita. 2 minggu lepas saya pergi buat check up lah. Tengah tunggu doktor tengah duduk negotiate, bincang dalam bilik bedah dengan pesakit. Kad takaful medical card tak cukup. Dia kena ada 4 blok jantung dia. Kan? Balance, baki kad dia ada 15,000 je. Ni nak belah ni. Tengah duduk nak belah. Kan? Nak cari duit kat mana? Kan? Doktor kata tangguh dulu, hampir cari duit. Kan? Naya. Jadi, kita kena cek mana satu keperluan, mana satu kemahuan. Lepas tu, meminimumkan perbelanjaan, mengamalkan derma dan bina pendapatan sampingan. Kena cari. Online ke, jual tudung, jual kuih. Kan? Orang sekarang ni semua benda online. Semua jadi malah. Tu yang baju pink tu semua jadi malah nak pergi kedai. Tunggu rumah ya baju pink tu kan. Food Panda kan. Food Panda. Semua malah. Malah berjalan. Tapi semua duit. Adakah kita perlu pakai Food Panda? Tak perlu pun. Minta maaf Ustaz kalau Ustaz ada share dalam Food Panda kan. Kan? Tengok balik kan. Kalau kita nak buat macam-macam keadaan. Bila kita dapat duit, kalau keadaannya dia kata terus ambil 20% untuk simpanan. Tak fikir lain dah, dapat je duit 20% untuk simpanan. Macam zalim lah, macam zalim. Nampak macam zalim kan? Ada macam-macam keadaan. Keadaan antaranya kita kena pastikan 50% daripada pendapatan kita untuk menampung kos keperluan kita. Kira lepas ni balik, kira lebih tak? Kalau lebih, kena buat sesuatu. Kalau tidak, nazak kita nanti. 30%
30% je untuk penuhi kemahuan. Nak pergi melancong ke sebagainya. Dan yang lebihnya 20% tu simpan ataupun labur. Jadi formula aja 50, 30, 20. Ini antara keadaan-keadaan simple yang kita boleh buat. Tengok perbelanjaan, kawal perbelanjaan, ada ilmu, insya-Allah kita akan dapat menguruskan keuangan kita dengan lebih orang kata apa, selesa, dan akhirnya kita tidak dibebani oleh hutang ataupun masalah keuangan yang parah. Jadi itulah tuan-tuan sebagai round yang pertama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Jamizan di atas penerangan beliau sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, kita nampak konklusi yang disebutkan di akhir, iaitu tuan-tuan kena ingatlah 50% itu merupakan keperluan, 30% merupakan kemahuan, dan 20% lagi kita kena labur. Nampak macam zalim, tapi itu adalah wajib supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita bagi dalam tempoh 6 bulan sekiranya kita ada emergency ataupun apa-apa sahaja yang berlaku. Saya juga ingin mengalukan kedatangan yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man di hujung sana ke forum kita pada malam ni, dan juga Sahibul Fadilah Ustaz Roslan Esa, Timbalan Mufti Negeri Perlis. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikuma. InsyaAllah tuan-tuan dan puan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya saya nak menganjurkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada malam ini, iaitulah sama-sama kita melayari ke sesawang www.bnm.gov.my bagi mendapatkan maklumat penting dan juga panduan seperti senarai institusi kewangan yang dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia. Bukan apa tuan-tuan, lo ni risau. Kadang-kadang macam-macam situasi ataupun sindiket-sindiket yang berlaku di atas talian ni. Jadi untuk nak selamat, tuan-tuan ikut apa yang saya bagi tahu. Ini pesanan saya pun bahaya ya. Bukan kata dua panel ni saja. Jadi tuan-tuan dan puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita terus kepada pusingan yang kedua. Tuan-tuan boleh tunggu lagi saat kono. Kita ada 2 pusingan aja lagi, insya-Allah. Soalan yang ketiga dan soalan yang keempat saya akan ajukan, dan seterusnya kita buka kepada soalan audiens tuan-tuan. Untuk soalan yang ketiga pada malam ini, saya nak kembalikan kepada ahli panel kita yang pertama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Nazri Cik, iaitulah berkaitan dengan apa yang kita katakan hari ini kita nampak bank banyak mungkin ambil untungnya berapa persen, yang ni berapa persen, daripada kaitannya berapa persen, daripada kita loan perumahan berapa persen dan sebagainya. Mungkin keuntungan itu kita nampak pi ke bank. Mungkin tuan-tuan yang macam saya ni, kita duk pi ke bank ni rasa tak puas hati. Jadi malam ni kita nak tanya ke Ustaz Nazri, apakah sumbangan perbankan itu sendiri dan kewangan Islam dalam membantu sektor kewangan sosial di Malaysia ni? Apakah sumbangan? Falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kewangan sosial ni apa fungsi? Barangkali rasa-rasanya ada orang tengok bila pergi bank ni orang kaya aja. Betul tak? Sama ada dia datang ada duit lebih nak simpan kat bank, ataupun bila dia datang nak ambil pembiayaan dengan bank, bank tanya dulu boleh bayar ke tak? Yang miskin pergi bayar hutang. Sebenarnya kalau dia boleh bayar hutang dekat bank tu maksud dia kaya dah. Dia boleh masuk akses kepada sistem perbankan. Diterima untuk memasuki sistem perbankan. Jadi bank ini adakah tidak terlibat dengan sektor yang disebut sebagai kewangan sosial? Yang kalau penulisan berkaitan dengan kewangan sosial Islam, selalunya membicarakan tentang instrumen dia. Apa alat dia? Maka akan biasa disebut alatnya zakat, alatnya wakaf, alatnya sedekah, alatnya microfinance, iaitu pembiayaan kecil-kecilan, mikro takaful, takaful kecil, iaitu supaya meratakan kepada semua anggota masyarakat supaya mereka ada akses kepada sistem kewangan, kepada sistem kewangan tuan-tuan sekalian. Hadirin sekalian, apa yang dilakukan oleh bank-bank Islam di Malaysia ini daripada dahulu lagi telah pun terlibat secara rasmi ataupun tidak rasmi. Cuma yang terkini ini apabila
bank negara memimpin industri kewangan Islam, mengemukakan suatu agenda yang namanya value based intermediation. Perantaraan berasaskan kepada nilai, supaya semua pemegang saham bank-bank ini ataupun pemilik bank ini juga memikirkan lebih jauh daripada profit semata-mata. Walaupun tuan-tuan, kalau tuan-tuan teliti, sebenarnya pemegang-pemegang saham bank-bank ini pun hakikatnya berkaitan dengan kita juga. Hampir majoriti kumpulan perbankan di Malaysia ini adalah disokong oleh beberapa agensi yang melibatkan kita. Macam Bank Islam, siapa di belakang Bank Islam? Pemegang saham terbesar tabung haji. Siapa tabung haji? Tuan-tuan yang setiap bulan 2 duk tunggu berapa hibah nak dapat ni, betul tak? Jadi bila mana tuan-tuan duk tunggu berapa hibah nak dapat, tabung haji mula fikir tentang berapa dividen daripada tempat yang tabung haji melabur, termasuklah pelaburan tabung haji pegangan saham dalam Bank Islam. Kumpulan RHB sebagai contoh. Jadi di belakangnya ada kumpulan wang simpanan pekerja. Afin Group, lembaga tabung angkatan tentera. Kemudian ada yang bank di belakangnya Khazanah sebagai pemegang saham terbesar. Itu struktur untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian sebelum tuan-tuan pergi melayari website yang dicadangkan tadi. Jadi berkaitan dengan kita juga hakikatnya, supaya kita faham lanskap yang ada di Malaysia ini. Jadi apakah pelibatan yang dilakukan oleh bank-bank Islam dalam sektor-sektor kewangan sosial supaya lebih pergi kepada keseluruhan masyarakat kesannya? Kalau saya ambil berdasarkan kepada instrumen, saya mulakan dengan instrumen zakat. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, bank-bank Islam ini kebanyakannya membayar zakat, dan zakat sudah tentu dalam perundangan negara kita ini pemegang amanahnya adalah Majlis Agama Islam negeri-negeri. Jadi zakat dibayar kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri, walaupun jumlahnya adalah pelbagai. Saya tak tahu data tempat lain, tetapi kalau Bank Islam Malaysia Berhad, daripada mula tubuh sampai sekarang, jumlah Bank Islam membayar zakat telah pun melebihi daripada 350 juta ringgit kepada dalam melakukan perniagaan ini. Semalam pun kalau ada yang melihat surat khabar, kita jumpa Bank Rakyat membayar zakat kepada yang diterima oleh Yang di-Pertuan Agong 20 juta ringgit di Kuala Lumpur semalam. Dan itu yang pertama. Yang keduanya ialah apa yang dilakukan oleh bank-bank Islam untuk membantu supaya agensi zakat, mengurus zakat AMZAK ini dapat meningkatkan kutipan dia yang bukan daripada bank Islam. Jadi bank-bank ini ada sistem penyampaian. Tuan-tuan boleh gunakan pelbagai, dengan internet banking pun tanpa pergi kaunter zakat boleh bayar zakat. Boleh bayar zakat gunakan JomPay, bayar ke zakat guna sistem-sistem yang lain yang ada dalam sistem perbankan. Bahkan ada bank-bank yang telah mula memberikan perkhidmatan kepada pendepositnya untuk mewakilkan kepada bank bagi membayar zakat kepada agensi mengurus zakat. Tahun ini 2019, Bank Islam dan juga Bank Muamalat menawarkan perkhidmatan tersebut. Maka pendepositnya dia tak payah fikir lagi, dia cuma wakilkan bank yang akan melihat dalam sistem, ini zakat ke atas simpanan, bukan zakat atas pendapatan. Ini zakat di atas simpanannya. Dengan wakil tersebut bank tolong kirakan. Cuma kita di Malaysia ini masih ada perbezaan dari sudut fatwa. Apakah yang dikenakan zakat? Ada yang mengambil zakat dikenakan kepada apa yang ada di hujung haul, sama macam zakat perniagaan. Tapi ada fatwa negeri, baki yang terendah dalam tahun kewangan tersebut itu sekiranya melebihi daripada nisab, maka yang itu dikenakan zakat. Jadi selain daripada sistem penyampaian, zakat otoritis pun menggunakan teknologi. Kalau dulu, kalau saya bayangkan di Terengganu tu, Maidam pergi sampai ke hulu Terengganu, kalau terima cash di hadapan tu daripada orang bayar zakat, apa jadi kalau Amel tu kena kepung tengah jalan, tuan-tuan? Jadi sekarang bukan setakat tidak guna cash, dia boleh bawa sistem saja. Dia boleh ambil debit card untuk menerima zakat dan duit terus pergi ke dalam akaun agensi mengurus zakat. Begitu juga inovasi lain yang digunakan yang dilakukan oleh bank. Satu perkara yang sedang kami usahakan, dah diluluskan oleh bank negara, ialah tuan-tuan sekalian, kelompok asnaf ini
Kalau pergi kepada bank untuk memohon pembiayaan perumahan, maka dengan sistem yang ada itu sulit untuk memperolehinya. Tapi kita berjaya menstrukturkan di Kedah, dan saya dah datang pun di Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, untuk membentangkan, untuk dipertimbangkan, mungkin ambil masa untuk dilaksanakan. Modelnya mudah tuan-tuan sekalian. Guru-guru kafa saya ambil contoh, yang mereka ini kalau gaji RM1,200 dengan sistem yang ada sekarang, sulit untuk mendapat akses kepada pembiayaan perumahan. Tapi model yang kita kemukakan, kalau saya ambil contoh negeri jiran tuan-tuan ini, dia bina rumah dengan harga contohnya RM25,000, RM50,000 sebuah rumah untuk asnaf. Kalaulah itu boleh dibahagikan kepada dua, RM25,000 dia biayai daripada sumber zakat yang mereka layak terima atas dasar asnaf, RM25,000 lagi diberikan pembiayaan oleh bank. Tetapi bank perlukan kepada security. Sebab ini kelompok yang vulnerable, kelompok yang rapuh. Jadi ada arrangement yang dilakukan dengan zakat authorities supaya membolehkan mereka menerimanya. RM25,000 ni tuan-tuan, kalau di spread, diagihkan untuk tempoh 10 tahun, bayaran bulanannya adalah sekitar RM300 sahaja sebulan. Yang sekarang kalau mereka sewa rumah pun itulah jumlahnya. Tapi kalau sewa rumah RM300, rumah tu berterusan akan jadi milik orang. Tetapi dengan model yang dibentuk ini, rumah tu akhir sekali menjadi milik beliau. Jadi ini dalam kerangka instrumen zakat. Dalam kerangka yang lain pula, kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya lupa nak sebut. Saya selalu ingatkan diri saya, bila kita baca Quran, Allah gabungkan antara riba dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan riba, hilangkan keberkatan kepada riba, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan, membiakkan dalam sektor sedekah. Sedekah ni masuk zakat, masuk wakaf, masuk sedekah, kan? Zakat pun Allah guna perkataan sedekah dalam Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha, hingga akhir. Cerita bab zakat tapi Allah guna perkataan sedekah. Kerana makna asas sedekah tu diberikan kerana membenarkan janji Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan balas. Jadi dalam persoalan wakaf, wakaf pun sedekah. Iaitu sedekatun yang dilakukan dengan tatawwu'. Yang zakat tadi adalah sedekatun wajibah yang diberikan dengan secara kerana ia wajib. Jadi tuan-tuan sekalian, ada involvement antaranya ialah bagaimana wakaf yang secara perundangan pun berada dalam bidang kuasa majlis agama, bank-bank memberikan sokongan. Sama ada sokongan itu dengan cara membantu untuk mengutip dana wakaf bagi tujuan membangunkan. 6 ahli Persatuan Perbankan Islam di Malaysia melancarkan apa yang disebutkan sebagai mawakaf. Kan, tuan-tuan tengok dekat pintu tadi ada satu banner My Wakaf, yang di Perlis ini ditugaskan Bank Islam untuk menjadi bank peneraju. Ada negeri lain, bank lain. Di Perak, Maybank. Di Kedah, di Kelantan, Bank Muamalat. Di Sarawak, RHB Islamic Bank. Jadi 6 bank ini bekerjasama, tidak bersaing dalam masalah ini, untuk memberikan sistem mereka akses kepada majlis agama bagi membangunkan projek wakaf dalam 4 sektor. Sektor pendidikan, pembangunan ekonomi, kesihatan, dan di Perlis tuan-tuan, projeknya adalah dalam sektor kesihatan, iaitu kita sedang membina iaitu pusat hemodialisis dalam perkarangan hospital Tuanku Fauziah. Ini pun dah lebih daripada 60% kesiapannya, dan disasarkan supaya tahun depan mula boleh digunakan, diserahkan untuk dioperasikan oleh hospital Tuanku Fauziah. Jadi rakyat negeri Perlis, Muslim dan juga bukan Muslim, yang mana memerlukan sistem atau memerlukan kepada kemudahan itu, maka boleh menggunakan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh membantu menyumbang kepadanya, itu menjadi jariah yang berpanjangan untuk tuan-tuan sekalian. Jadi ini kutipan. Yang keduanya ialah contohnya pembiayaan. Kalau tuan-tuan baca surat khabar hari Ahad, dilancarkan projek pembangunan fasa kedua Taman Wakaf Siti Aisyah di Seberang Jaya. Ada 3 institusi perbankan Islam, Bank Islam, Bank Muamalat dan juga Bank Simpanan Nasional, menandatangani
perjanjian dengan UDA Holdings Berhad untuk memberikan pembiayaan hujung. Satu masalah yang ada pada tanah wakaf tuan-tuan ialah pembangunan tanah wakaf ialah modal. Kan majlis agama perlukan modal untuk membangunkan. Jadi mau tidak mau kita tidak boleh bersendirian. Kita perlu berkolaborasi. Dan fasa pertama dahulu telah dikolaborasikan, dibangunkan Taman Wakaf Siti Aisyah fasa pertama dan dah berjaya pun. Iaitu lebih daripada 70 rumah double story di seberang jaya yang dijual. Saya sebut jual lah. Rumah atas tanah wakaf tak boleh jual, ada hukumnya. Wakaf ada kaedah la yajuzu bay'ahu wa la yajuzu rahnuhu. Nak jual tak boleh, nak cagar pun tak boleh. Jadi bank-bank duduk bersama dengan legal firm, duduk bersama majlis agama, bentang dapat kelulusan daripada Jawatankuasa Fatwa Negeri zaman Sahibus Samahah Datuk Seri Hassan Ahmad lagi jadi mufti Penang pada ketika itu. Kelulusan ada kaedahnya. Kita memberikan pembiayaan secara tawarruk dan cagaran kepada bank bukan rumah tetapi sewaan. Bila dilihat dalam kanun tanah negara ada jalan keluar. Gunakan form 16B bukan form 16A, 16A untuk tujuan mencagarkan. Jadi cagaran ke atas sewaan bukan cagaran ke atas aset. Kalau cagaran ke atas rumah maka itu melanggar apa yang disebut sebagai hukum dalam bab wakaf tadi. Jadi itu telah buka pintu tuan-tuan. Apa untung yang dapat pada majlis agama? Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur duk tengok sebelah kiri tu Taman Wakaf Siti Aisyah. Kedai awal sekali tu Jeruk Pak Ali tuan-tuan. Yang first tu. Kemudian Ibu Pejabat Tekun Nasional Negeri Pulau Pinang. Itu semua diperolehi secara percuma oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan akan berterusanlah pendapatan sewaan masuk ke dalam Baitul Mal untuk manfaat umat Islam. Yang projek fasa 2 yang baru dilancarkan hari Sabtu yang lalu yang akan diperolehi oleh Majlis Agama Islam untuk manfaat umat ialah 150 unit rumah untuk asnaf, lot kedai, bangunan yang akan menempatkan Ibu Pejabat Zakat Pulau Pinang, sebiji surau dan dewan orang ramai yang boleh memuatkan 800 orang. Ini yang dapat sebagai return. Jadi apa pembabitan perbankan Islam? Kalau tuan-tuan jadi pemaju pun, tuan-tuan dah bangunkan satu taman perumahan, tuan-tuan mesti nak duit tuan-tuan balik. Betul tak? Jadi siapa yang akan mengambil alih untuk 25 tahun nanti? Itulah pembiayaan akhir. Bank-bank akan ambil alih urusan dengan orang yang membeli rumah tadi. Yang membeli rumah, developer dah buat duit dia dah pergi dah. Jadi itu pembabitan bank. Yang kedua dalam bentuk bank berikan pembiayaan. Di Selangor, pembangunan anak syarikat, Perbadanan Wakaf Selangor urus maju ihsan. Mixed development, perumahan projek bercampur, komersial dan juga perumahan. Bank Islam memberikan pembiayaan, bridging financing, supaya ianya boleh dibangunkan di atas tanah wakaf tersebut. Dan juga menjadi rakan kongsi. Tapi tak boleh buat selalulah. Macam bangunan Menara Bank Islam yang dibangunkan di atas tanah yang diwakafkan oleh Ahmad Dauji Dadaboy. Tuan-tuan boleh Google untuk dapatkan cerita dia. Tapi apa pulangan akhirnya? 151 juta kos pembinaan gross development value projek tersebut dikeluarkan wang oleh tuan-tuan sekalian. Saya sebut tuan-tuan sebab duit tabung haji. Duit tuan-tuan. 151 juta duit tabung haji dikeluarkan untuk membangunkan bangunan 34 tingkat commercial A, kelas A commercial building, dan bagaimana untuk dibayar balik duit tabung haji, Bank Islam masuk sebagai penyewa untuk jangka masa panjang. Itu yang membayar balik sewa dengan sewaan bagi memulangkan 151 juta campur untung kepada tabung haji. Dan apa Majlis Agama dapat? Apa Baitul Mal dapat? Dalam tempoh pembiayaan, Baitul Mal dapat 51 juta ringgit. Bukan senang Baitul Mal nak dapat 51 juta. Kerana pajakan tanah tadi. Selepas habis tempoh pembiayaan, tahun 2035, satu building tersebut, itu Baitul Mal punyalah. Sebab bangunan dibina secara build, operate and transfer. Bina, operate, habis dapat tu transfer kepada pemiliknya, iaitu Baitul Mal. Bangunan 34 tingkat, 150 meter daripada KLCC. Tuan-tuan rasa
berapa income yang Baitul Mal dapat, tuan-tuan kira sendiri. 100% income itu masuk, itu memberikan pendapatan yang konsisten kepada Baitul Mal untuk memberikan manfaat kepada ummah pada masa yang akan datang. Jadi ini saya bagi beberapa contoh lah. Dalam keterbatasan yang ada, bank-bank Islam di Malaysia cuba untuk keluar daripada semata-mata commercial banking, pergi kepada membantu pembangunan dalam sektor social finance ini. Dan untuk tuan-tuan di Perlis ni, saya minta tolong sokong kan. Ada sikit lagi tu nak tu. Kita perlukan 6 juta. Kita baru collect 1.3 juta. 1.6 juta. Tapi projek lagi laju daripada collection. Jadi tuan-tuan kena sokong, selain daripada kami Bank Islam dan juga 5 bank lain yang berkolaborasi dalam My Wakaf ini, membantu supaya projek tersebut siap di Perlis dan kemudian juga projek-projek lain yang tersenarai dalam My Wakaf. Jadi tuan-tuan kunjungilah website mywakaf.com.my. Tuan-tuan boleh buat transaksi kat situ kan. Malam ni sambil-sambil duduk atas katil tu, pergi buat transaksi. Kita pakai enjin FPX kan. Tuan-tuan boleh buat terus malam ni kan, tak payah pergi kaunter. Malam ni juga tuan-tuan boleh telefon anak tuan-tuan kat Kuala Lumpur tu, pergi tengok website tu, hang cari pahala sikit malam Jumaat ni. Iaitu pergilah berwakaf melalui website mywakaf.com.my untuk projek di Perlis ni khususnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri Cik di atas penerangan apa yang sebenarnya negara Malaysia kita dapat secara kita tidak sedar. So apa yang orang duk kata what we give we should get back, so kita dapat dah tuan-tuan secara kita tidak sedar. Maka inilah yang sebenarnya kita telah pun dapat daripada hasil pelaburan kita kepada perbankan Islam. Mudah-mudahan kita terus menerus untuk membantu. Dan saya juga ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini untuk kita ada sediakan di luar sana tabung tunai untuk tuan-tuan sekiranya berhajat untuk nak memberi bantuan secara tunai. Sebab apa, kadang-kadang yang mai ke masjid ni, untuk makluman ustaz-ustaz yang berada di hadapan ni lah, biasanya yang mai ke masjid ni golongan yang kita kata, nak kata lanjut usia tu tak boleh. Nak kata legend pun okey sikit lah. Jadi kadang-kadang untuk IT nak tengok My Wakaf, nak tengok apa nama yang kita panggil sebagai Snap and Pay, dia kata nak buka kamera pun nampak tak nampak. Jadi kita sediakan kemudahan-kemudahan, iaitu tabung tunai kepada generasi Y yang muda-muda untuk nak buat walaupun RM1, RM2 dan sebagainya. Kita boleh gunakan My Wakaf ataupun Snap and Pay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ingin ke soalan saya yang terakhir pada malam ini kepada yang berbahagia Ustaz Wan Jamizan Wan Rahman, berkaitan dengan apa yang sering kali kita tahu sinonim agama Islam itu datang dengan maqasid syariah. Iaitulah dalam maqasid syariah ni adanya hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafs, menjaga nyawa, hifzul mal, menjaga harta, hifzul nasal, hifzul aqal dan sebagainya. Tetapi saya nak tanya untuk Ustaz pada malam ini di pusingan yang terakhir, perlindungan harta dan nyawa adalah sangat-sangat dituntut di dalam agama Islam. Maka apakah konsep sistem takaful dan bagaimanakah ianya berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kita? Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat moderator, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita dengar cerita Ustaz Nazri tadi, kita dah pergi jauh. Yang seiring dengan perbankan Islam ini ialah sistem takaful. Kalau saya nak tanya tuan-tuan sekalian yang ada dalam masjid kita ini, berapa ramai yang ada perlindungan takaful? Boleh angkat tangan? Saya angkat dulu. Ustaz angkat dulu. Takaful, soalan yang kedua, takaful apa? Sebab Ustaz Nazri dah bisik kat saya tadi, kebiasaannya kita ni sayang motor dan sayang kereta lebih daripada nyawa. Saya ada Ustaz takaful untuk kenderaan saya. Sebab dalam negara kita ni ditetapkan undang-undang, tayar bergolek aja. Dalam undang-undang tersebut, tayar bergolek mesti kena bayar cukai. Road tax tu cukai jalan. Nak dapat cukai jalan, kena ada perlindungan takaful ataupun insurans.
Jadi kalau kita tanya soalan mana-mana, kami ada dah Ustaz. Takaful apa? Kenderaan. Sebab kita sayang kenderaan kita lebih daripada nyawa. Okey. Soalan yang ketiga, tahu ke apa benda takaful ni? Kan? Ya, mungkin pelik lah. Tapi saya yakin dengan kalau generasi muda ni, generasi legend Ustaz, legend, ya, mungkin tahu juga. Kalau kita sebut takaful ni, dalam masyarakat kita dah biasa dengan sistem khairat kematian. Khairat kematian. Dia lagu tu lah. Khairat kematian maknanya masing-masing ada ahli, dia derma menyumbang, ahli berlaku kematian, keluar tabung, uruskan perbelanjaan kos kematian tadi, pengurusan kematian dia, dan sekiranya ada lebih, bagi sumbangan kepada ahli keluarga. Kalau tak cukup, apa akan jadi? Tabung tak cukup, mati ramai pada tahun tu, kan? Maka kena minta balik. Itu je beza dengan takaful. Takaful macam khairat kematian, kalau tabung tak cukup, kan, tuan-tuan tak perlu risau, sebab pihak bank negara telah tetapkan pemegang saham yang kena tampung ketidakcukupan itu, bagi pinjam dulu. Jadi tuan-tuan tak perlu risau cukup tak cukup. Jadi takaful ni macam sistem khairat, tetapi dia punya dana terjamin. Tuan-tuan tidak perlu rasa risau. Takaful dari tulen bahasa Arab perkataan. Dia bukan ambil bahasa Bajau ke bahasa apa ke Siam ke, tak. Memang tulen bahasa Arab. Artinya takaful ni artinya saling menjamin, tolong menolong di antara satu sama lain. Katalah kita dalam masjid ini, kita menyumbang kepada satu tabung, masing-masing katalah menyumbang RM10 macam badan khairat tadi. Cuma bila dah duit banyak, macam dalam kes kami takaful ikhlas, kita ada dana tu bilion. Bilion ini tak cukup jari untuk bilang, kan? Tak bolehlah orang sebarangan untuk uruskan dia. Mesti kena ada pihak ketiga yang ada kepakaran, yang perlu dilesenkan oleh pihak bank negara. Bukan sebarangan orang boleh tiba-tiba, katalah orang pelih ni kita pakat buat takaful lah, kan? Nanti collect duit secara ni kena tangkap pula, kan? Jadi kena ada lesen. Nak guna perkataan nama, nak letak pada nama syarikat takaful tu, mesti kena ada lesen yang dikeluarkan oleh pihak bank negara. Dan hari ini kita ada lebih kurang 15 pengendali takaful. 15 pengendali takaful, termasuklah takaful keluarga dan takaful am. Ada syarikat takaful yang ada takaful keluarga sahaja. Ada syarikat ada kedua-duanya, takaful keluarga dan juga takaful am. Takaful am yang lindungi kenderaan tuan-tuan tu, yang lindungi harta, yang lindungi masjid kita ni. Masjid kita ni ada tak perlindungan kebakaran? Tanya JK Masjid, ada tak? Tanya sahabat saya Timbalan Mufti, ada tak masjid ni? Kan? Fire, perlindungan kebakaran. Kalau berlaku kebakaran masjid ni, nak cari nak suruh bank Islam buka tabung wakaf lagi ataupun derma tuan-tuan, ada tak jalan senang? Melalui takaful. Ini untuk masjid. AJK yang mengendalikan masjid ni, ada tak perlindungan takaful? Kan? Na'uzubillah min dzalik, pengurusi meninggal. Minta maaf pengurusi, kan? Minta maaf, kan? Sebab kan, meninggal, nak cari pengurusi yang ada credibility tu lambat. Kan? Pengurusi Datuk Mufti sini. Naya kita Datuk Mufti, kan? Lagi naya, kan? Orang jatuh dan sebagainya, saman masjid. Dia datang licin, kan? Ada berlaku di Bangi, saya tak sebut masjid mana. Dia pergi masjid, lalu tempat wuduk jatuh, patah tulang pinggul. Dia nak saman masjid. Nak saman masjid, tuan-tuan. Masjid nak cari duit kat mana? Maka inilah
melalui kaedah takaful ni. Jadi macam khairat kematian, cara dia kita melalui kaedah derma. Macam khairat kematian, maknanya dalam takaful ni dia ada satu tabung, tuan-tuan menyertai produk takaful, maka sebahagiannya ataupun keseluruhannya akan dimasukkan dalam tabung derma. Tabung derma ini akan digunakan untuk membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah. Contohnya tuan-tuan bantu saya bantu tuan-tuan. Tuan-tuan derma untuk bantu saya derma untuk bantu tuan-tuan. Itu namanya takaful. Itu saling membantu di antara satu sama lain. Jadi banding takaful dengan bank, ini Ustaz Nazri akan marah saya. Takaful lagi bagus berbanding dengan bank. Dalam sudut-sudut tertentu, Ustaz, jangan marah dulu. Jangan marah. Saya buat perbandingan begini. Ustaz Nazri dia tak percaya dengan takaful, katakan. Saya percaya dengan takaful, jadi Ustaz Nazri kata saya tak nak simpan dekat takaful, saya nak simpan dekat bank sebab saya penasihat syariah, saya ni ketua pegawai syariah bank Islam. Tak percaya takaful, kata begitu. Okey, masing-masing menyimpan RM100. Saya pun ambil takaful RM100. Bila masuk takaful, dalam takaful ni dia panggil sum cover, amount perlindungan. Dengan RM100, umur semuda saya ini, tuan-tuan, bukan legend, saya bukan termasuk dalam legend lagi Ustaz. Lebih kurang sum cover dia, amount perlindungan dia RM150,000 untuk tempoh 15 tahun. Ustaz Nazri simpan juga RM100. Profit bank Islam berapa agak-agak sekarang ni? Fixed deposit 3.5%, kan? Plus minus setahun Ustaz Nazri terkumpullah duit dia lebih kurang RM1,200, campur-campur profit dapatlah RM1,300, kan? Sebab dia tak percaya takaful. Tung accident, meninggal. Minta maaf Ustaz, minta maaf, kan? Sebab cerita takaful ni cerita mati je, kan? Minta maaf, kan? Orang tak berapa dengar, gemar nak dengar. Bukan saya lah Ustaz, kan? Kan? Tak berani pula nak sebut saya, kan? Kan? Tak apalah. Sama-sama satu negeri, balik kampung sekali, aksiden, meninggal sama-sama. Ustaz Nazri setahun akan dapat RM1,300, kan? Sebab dia, tapi melalui kaedah takaful, walaupun baru menyertainya setahun, tetapi oleh kerana amount perlindungannya RM150,000, tuan-tuan akan dapat RM150,000, seolah-olahnya tuan-tuan dah menyimpan selama 15 tahun. Daripada mana dapat RM150,000 itu? Ingat tabung derma tadi yang kita wujudkan, itu adalah daripada sumbangan para ahli yang menyertai produk takaful yang telah bersetuju untuk membantu mana-mana ahli yang ditimpa musibah, maka kita akan dapat bantunya. Ini kaedah takaful. Dari sudut tu takaful lagi bagus. Dari sudut itu, kan, dari sudut lain kita tak nafikan sistem perbankan Islam ada kekuatan dia sendiri, begitu juga dengan takaful. Tetapi hakikatnya takaful dan sistem perbankan Islam saling melengkapi di antara satu sama lain. Contohnya, bank buat pembiayaan perumahan, nak lindungi financing yang dikeluarkan oleh bank, ambil takaful yang namanya MRTT. Berlaku kematian kepada yang mengambil pembiayaan dengan bank, maka takaful yang tolong langsaikan. Ada satu kes, pelanggan ini pelanggan bukan Islam, India. Suami dia ambil beli rumah menggunakan perbankan Islam, pembiayaan pelindungan takafulnya MRTT tadi ambil dengan takaful ikhlas. Ditakdirkan suaminya meninggal. Tuan-tuan bayangkan kalau India macam mana? Ayo habislah, kan? Panik dia. Sebab dia tak bekerja. Maka dia kata rumah dia akan dilelong dan sebagainya. Tiba-tiba hero Hindustan datang. Biasalah hero Hindustan, itu takaful ikhlas. Datang, kita kata, Aci tak perlu risau, kami telah settlekan dengan bank. Betulkah dia kata? Tak ada tipu. Betul, tak ada tipu. Maknanya selamat
keluarga ni tadi daripada rumahnya dilelong melalui kaedah takaful melalui MRTT. Ini yang dikatakan sebagai saling melengkapi di antara bank dengan takaful, bank support takaful, takaful support bank. Apa lagi tuan-tuan yang boleh kita faham berkaitan dengan takaful ini? Takaful juga boleh dijadikan sebagai dipanggil sebagai gantian pendapatan. Contoh, dipanggil income replacement dalam bahasa orang kampung saya. Kan, gantian pendapatan. Penggantian pendapatan ni macam mana? Katalah suami seorang bekerja, puan-puan tidak bekerja. Berlaku kematian, mati lagi tuan-tuan, minta maaf lah tuan-tuan. Berlaku kematian, hilang punca pendapatan. Hilang punca pendapatan. Nak cari kat mana? Pergi Baitul Mal. Terhad juga dia punya sumber bantuan dia. Kan? Nak pergi minta kat mana? Bersamamu. Kan? TV3. Terhad juga. Kan? Jadi ada tak kaedah lain? Kaedahnya ialah melalui kaedah takaful. Begini tuan-tuan. Cara kita nak kira, katakanlah tuan-tuan punya pembelanjaan bulanan, katakanlah 1,000 sebulan. Tuan-tuan kena kali 12 kali 5. Itulah amount yang tuan-tuan kena sediakan. Baru tuan-tuan boleh hidup. Tuan-tuan tak kisah suami nak mati, matilah. Saya tak kisah. Kan? Sebab saya dah ini kan. Balik nanti tanya suami, kalau awak mati malam ni, cukup tak tabungan yang awak ada untuk saya hidup selama 5 tahun? Sebab dari segi perancangan, ambil perbelanjaan bulanan kali 12, katalah 1,000 kali 12, 12,000 kali 5, maknanya 60,000 yang tuan-tuan kena ada. Maknanya perlindungan takaful, produk takaful yang tuan-tuan kena cari ialah yang boleh memberikan perlindungan 60,000 apa-apa berlaku kepada suami puan-puan. Kan? Puan-puan tak pening kepala, tak ayo-yo dah. Kan? Selesa, boleh tidur dengan tenang. Kan? Sebab 60,000 dah ada dalam tangan. Soalannya, ada ke tidak? Soalannya. Kalau tuan-tuan perlukan 60,000 malam ni, ada ke tak? Sebab itu, instrumen ataupun alat, sebagaimana yang Ustaz Naziri sebut, alat-alat yang disediakan oleh institusi keuangan Islam ini, kalau dimanfaatkan, maka ia akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kan? Tapi masalahnya, kita tidak mengambil tahu. Tak apa, ini tak kena kat saya. Tak apa, ini orang lain, bukan saya. Tapi kena ingat hakikat, malang tidak berbau. Siapa tahu, siapa yang boleh bagi jaminan lepas pada ni dia selamat balik rumah? Siapa boleh bagi jaminan? Tak ada orang boleh bagi jaminan. Hatta doktor pakar pun dia tak boleh bagi jaminan. Dia boleh hidup sampai besok. Ataupun tidak terkena apa-apa musibah. Sebab musibah, ujian ini memang antara dipanggil sunnatullah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala akan uji kita untuk lihat siapa di kalangan kita ni yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala ini ditafsirkan oleh orang perancangan keuangan ni, orang yang well prepared, orang yang buat persiapan yang mantap. Berlaku apa-apa pun dia mustahil tak rasa keluh kesah. Sekurang-kurangnya dia tidak menjadi kelam kabut, dia boleh tenang, dia boleh teruskan kehidupan dengan orang kata apa? Dengan tenang dan sebagainya. Melalui kaedah takaful, kita menggunakan kaedah pelindungan, kita ada simpanan, kita ada pelaburan. Walaupun sekarang ini pihak berkuasa nak takaful ini fokus kepada pelindungan, pelaburan tu pergilah Bank Islam, pergilah institusi pelaburan yang memang diwujudkan untuk tujuan pelaburan. Takaful ni tuan-tuan akan temui nanti ke masa-masa akan datang lebih kepada menyediakan pelindungan tadi. Pelindungan penyakit kritikal. Kita lindungi 36 jenis penyakit kritikal. Untuk pendidikan. Untuk apa lagi?
Dan takaful juga melangkah selangkah lagi sebagaimana bank. Kita juga menawarkan servis-servis tambahan sebagaimana yang bank buat. Boleh juga melakukan wakaf melalui takaful. Ada pengendali takaful itu, bila mana tuan-tuan mengambil pelan perlindungan untuk lindungi kenderaan, tuan-tuan berpeluang pengendali takaful akan melakukan wakaf bagi pihak tuan-tuan. Jadi juga turut serta sebagaimana institusi keuangan Islam, sebab kita mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk kita kembalikan bahawa orang Islam ini mesti hebat, sebab Islam al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi untuk kita kembalikan ini, kita kena kuatkan balik ekonomi orang Islam, perpaduan di kalangan orang Islam, kesatuan di kalangan umat Islam. Maka kena sokong produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam dan juga institusi-institusi keuangan yang lain. Baru kalau kita tak buat, siapa lagi? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi tuan-tuan, kita dengar sedikit. Saya rasa bukan sedikit lah. Sampai mati dah tadi ni kan. Dah berapa kali mati dah tadi ni. Kita dengar yang nu mati, yang ni mati dan sebagainya. Jadi persediaan lah tuan-tuan. Ayyukum ahsanu amala. Seperti yang disebutkan dalam tafsiran ahli-ahli kewangan ni, siapa yang prepare lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak menganjurkan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir untuk kita bersama-sama seperti mana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada orang yang sambung, risau-risau aku tak ada yang hafal ayat ni. Tuan-tuan, nikmat antara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, iaitu saya baru dapat maklumat ni daripada yang berbahagia Ustaz Juzaili. Kita di Perlis ni kita kena rasa bangga. Yang sebenarnya kita punya pusat wakaf dialisis ini merupakan yang terbesar sekali di dalam Malaysia. Akan ada di dalam negeri yang negeri kita bukan terkecil, kita negeri yang ke-14 terbesar di Malaysia. Kita mempunyai pusat wakaf dialisis terbesar di Malaysia. Kita kena bangga tuan-tuan. Bagi tepukan sikit dekat ni boleh ni. Jadi tuan-tuan, kita kena sama-sama membantu bagi merealisasikan apa yang dibuat oleh Bank Islam dan juga Majlis Agama Islam dan juga Kerajaan Negeri Perlis, mudah-mudahan tuan-tuan. Walaupun lepas ni mungkinlah ada orang yang nak potong negeri lain tu, dia rasa tercabar. Tak apalah, kita fastabiqul khairat. Ustaz. Jadi maka berakhirlah kita punya sesi soal jawab pada malam ini. Saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir sekiranya ada apa-apa soalan. Jadi kalau tuan-tuan perasan kita punya panel yang kita datangkan pada malam ni, kalau kata nak tanya pasal bank-bank, kita ada dua angkat tangan ni. Tak ada nak buka lagi. Kalau nak tanya pasal bank, saya syorkan kita ajukan soalan kita kepada yang berbahagia Ustaz Nazri. Dan seterusnya kalau ada yang nak tanya pasal takaful, pasal yang nak kaya-kaya ni, dan kita tanya kepada yang nak mati dapat ratus-ratus ribu, kita tanya dekat Ustaz Jaziman, insyaAllah. Tuan-tuan. Jadi saya buka kepada ya, silakan. Saya nampak Haji kita dia angkat tangan dia. Ustaz, Haji yang baju putih ni. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk tanya soalan. Kan? Okey, untuk soalan saya yang ingin saya ajukan, sebab mungkin di usia saya ni saya biasa melalui zaman era perbankan konvensional. Kan? Soalan saya, apakah tindakan yang perlu diambil di atas transaksi yang pernah saya lakukan? Seperti contohnya seperti kita biasa membeli aset apa tu, kan? Dan tindakan dan pandangan dan nasihat daripada ustaz berhubung dengan tindakan transaksi yang telah saya buat tu. Okey. Terima kasih. Kita satu-satu dulu lah. Jadi tuan-tuan, konklusi daripada soalan ni, sekiranya pernah terlibat dalam sistem bank konvensional yang sebelum ni, kita dah pernah terlibat, kita takut ya Allah, dosa dan sebagainya, mungkin ada gharamah ke, ada apa ke yang kita tak bayar zakat, tak bagi. Jadi Ustaz Nazri, apa kita nak buat? Silakan Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Kita nak kumpul soalan dulu ke? Boleh? Kita kumpulkan soalan dulu. Okey, soalan yang kedua, silakan. Ya puan, sila.
Kita selang-seli ya. Satu lelaki, satu perempuan. Ada. Silakan soalan. Puan minta ke mikrofon yang disediakan di hujung sana. Assalamualaikum. Depa tak buka ke lagu mana? Kalau depa tak bagi buka, saya nak bagi mikrofon di atas ni banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Cik Embun binti Putih. Okey. Saya ada satu soalan. Bagaimanakah caranya untuk kita mengelak daripada terjebak dengan skim cepat kaya? Tadi baru duk sebut. Kan? Soalan skim cepat kaya kita bagi dekat Ustaz Wan Jaziman insya-Allah. Wan Jamizan. Okey. Soalan yang seterusnya, ya silakan Haji. Okey. Kita teruskan dulu saat ni. Minta ke mikrofon. Haji, depan. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalan wabarakatuh. yang ingin saya ajukan pada ahli panel, ada pihak yang mendakwa pembiayaan perbankan Islam lebih tinggi atau lebih mahal berbanding perbankan konvensional. Minta tolong ahli panel khususnya Ustaz Muhammad Nazri Cik perjelaskan perkara Okey, ini. terima kasih. Soalan yang keempat silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di core business kepada keuangan Islam ni mengelak daripada riba. Saya di antara pelanggan bank Islam yang setia lah, beli rumah, beli kereta semua ambil bank Islam. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Daripada murabahah, bank Bisaman Ajik, bank Al-Inah, sekarang ni Tawarruk. Cumanya yang saya nak tanya, dari segi profit ni, kan? Perbezaan BLR dengan BFR ni, base lending rate dengan BFR. Dulu untung yang dikenakan oleh Bank Islam kepada pelanggan dia berdasarkan flat rate. Sekarang ni saya tengok ada ikut sikit cara BLR. Dia tak ambil maksimum, dia beri peluang ambil maksimum dan minimum, tapi yang kita ambil ialah effective rate. Jadi kaedah tu cuba saya nak fahamkan sikit lah. Okey, terima kasih. Mungkin yang tu kita bagi kat Ustaz Nazri ya. Orang Bank Islam, dia sebab pelanggan tetap Bank Islam ni. Satu lagi boleh? Satu lagi ya, silakan. Dan satu lagi kita lihat harta orang Islam ni banyak dalam wakaf, dalam zakat, tabung keuangan masjid. Okey. Jadi harta-harta ni tidak mampu dikendalikan oleh, kalau wakaf tu al-mutawalli tu dia tak mampu nak olah duit wakaf yang begitu banyak, duit zakat, duit tabung masjid. Masing-masing letak parking dalam perbankan untuk dapatkan hebah. Dan rate untuk hebah pun taklah besar sangat, kecil. Okay. Tapi kita lihat ada orang kata cara macam ni, duit yang masuk tu kita menggalakkan golongan kapitalis ambil. Masya Allah. Terutama sekali dia kata orang yang ambil pembiayaan daripada bank, terutama sekali non-Muslim, usahawan ke, kontraktor dan sebagainya, dia buat projek untuk sistem mereka untuk memajukan industri yang tidak based on Islam. Okey, terima kasih. Dan terakhir. Oh, ada 3 soalan. Satu lagi yang panel tadi sebut, ialah masyarakat kita ni sehingga hari ni kurang sensitif dengan riba. Walaupun Allah istiharkan perang, tapi ada lagi di akhir tu, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang tu lebih menakut lagi. Kalau dah tahu malam ni panel dah terang dah riba tu haram, Allah istiharkan perang, tapi siapa kalau yang ulang lagi, kita ulang lagi, kita menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya. Macam mana tu kedudukan menjadi ahli neraka yang kekal? Okay, jazakallah khair. Kita sensitif babi, arak kan. Yang tu yang kita sensitif, tapi bab riba ni kurang. Wallahualam. Okay, terima kasih tuan. 3 soalan daripada tuan ni saya rumuskan, saya minta Ustaz Nazri sekaligus yang tu. Okay? Dan soalan yang terakhir lah saya rasa. Tadi saya nampak puan belah ni angkat tangan. Ini tutup. Kita tak buka dah tuan-tuan. Satu soalan dia main combo 3. Okay? Jadi kita buka yang terakhir daripada puan. Soalan yang terakhir. 2 perempuan, 3 lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Asni binti Mat ingin bertanya. Okay. Apakah produk perlindungan takaful yang patut kita miliki?
produk takaful yang patut kita miliki. Yang ni ambil dekat Ustaz Wan insya-Allah. Okey, Wan Jamizan. Dan ada tamu dia tadi dia merayu duduk goyang-goyang minta, lepas tu dia merayu tolak pula. Okey, tak apa. Jadi kita teruskan 5 soalan yang telah pun dikutip dan kita kembalikan kepada ahli panel kita. Yang pertama yang berbahagia Ustaz Nazri tadi, kalau tak salah saya soalan yang pertama berkaitan dengan kalau kita dah terlibat dengan bank yang konvensional sebelum ni, apa yang kita nak buat sekarang? Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ada 4 soalan yang ditujukan kepada saya. Yang pertama seperti mana disebut oleh pengerusi tadi, tadi apa ni Tuan Haji yang bertanya soalan dah bantu saya dah tu bila baca ayat wa man ja'ahu faman ayat wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat tu panjanglah daripada alladzina yakuluna riba tu. Di tengah tu Allah Taala menyebutkan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhenti, falahu ma salaf, yang terdahulu itu dialah lepaslah, dan urusannya kembalilah kepada Allah. Dan sekiranya setelah daripada datang peringatan dah faham, ulang, itu ayat yang disebut oleh pengurusi oleh Tuan Haji tadi, patah balik, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekekalan mereka di dalam api neraka, mereka penghuni neraka kekekalan dalamnya. Jadi kaedahnya ialah ini Timbalan Mufti dekat sini ni dah macam bukan fatwa lah, irsyad bayan. Jadi kaedahnya ialah yang dah lepas terdahulu, contohnya Tuan Haji berikan contoh beli aset, bayar pun dah selesai dah pun, aset je ada dah, bayar dah selesai dah, aset je ada, yang tu urusan yang terdahulu kan. Jadi selesaikanlah dosa tersebut dengan kaedah-kaedah menyucikan, bagilah derma ke sedekah dan sebagainya. Kalau tanya nak kena bagi sedekah kat orang ke, kalau rumah tu rumah kedai, beli dulu dengan cara riba. Sekarang ni nak kena bagi kat anak yatim ke rumah kedai tu? Apa dia? Amount yang nak kena keluarkan tersebut, yang tu detail sangatlah untuk saya jawab. Saya bagi panduan umum saja. Sekiranya masih lagi dalam tempoh pembiayaan, masih lagi ada berbaki lagi, pergilah berbicara dengan bank untuk lakukan refinancing, pembiayaan semula supaya ianya patuh syariah. Jadi apa-apa bermasalah dengan bank ni tuan-tuan, pergilah bercakap dengan bank. Ini pun satu benda yang berlaku masyarakat kita, dia tak ada kemampuan nak bayar hutang, lepas tu dia senyap je kan. Akhir sekali bank pun keluar notice of demand kan, tuntut dia bayar. Lepas tu dia kata zalim bank, aku susah kan, keluar tuntut surat lawyer pula dah. Bank mana nak tahu, datanglah bincang. Bila bincang, banyak penyelesaian. Boleh di-reschedulekan, dipanjangkan tempoh pembayaran, dikurangkan jumlah ansuran. Bahkan Bank Negara menubuhkan entiti namanya AKPK kan, Agency Counselling Credit, yang mana pergi kepada AKPK tolong tengok kita punya tanggungan, dan AKPK boleh keluarkan surat kepada bank, beritahu kepada bank dia ni beginilah keadaannya, maka tolong reducekan. Jadi bank hormatlah kepada surat dari keluarkan daripada AKPK. Jadi pergi bicara balik dengan bank sama ada untuk pembiayaan semula ataupun dia ada masalah-masalah yang lain. Kemudian soalan yang lain yang berkaitan dengan perbankan Islam mahal, dulu fix, sekarang dulu kadar tetap, sekarang ada boleh ubah. Ini tuan-tuan sekalian, nak menyelesaikan masalah yang ada dalam perbankan ini, modal datang daripada mana? Dia punya frameworknya mudah aja. Bank menguruskan modal orang, memberikan pembiayaan kepada orang. Modal datang daripada satu kelompok manusia, duit itu digunakan membiayai keperluan satu kelompok yang lain. Jadi kelompok yang menerima ini lazimnya dia terima long term, panjang. Ambil pembiayaan rumah 25 tahun. Tapi modal bank dia letak placement kat bank 3 bulan. Dalam bahasa Inggeris short term deposit to fund long term asset. Jadi bila ada keadaan macam ni,
bila bank gunakan kaedah secara fixed rate. Jadi fixed rate maksudnya apa? Kalau tuan-tuan ambil pembiayaan dengan bank Islam tahun 83 ambil rumah, kira baik bertaman ajal pada kadar 9%. Tiap-tiap bulan pengiraannya 9% lah. Dan dalam perbankan konvensional, bila mana dia melihat kepada base lending rate sebagai kaedah pengiraan dia, dia bergerak turun dan naik. Ada waktu lebih rendah daripada kadar tetap perbankan Islam, ada waktu dia lebih tinggi. Tuan-tuan nak tengok graf, pergilah Google sendiri, boleh nampak dia punya graf. Ada graf dia spike naik pada ketika ke economic recession, pergi sampai 12%, 11%. Tetapi dalam tempoh-tempoh yang akhir ini, 10 tahun, 15 tahun ini, oleh kerana keadaan lebih baik, ekonomi lebih baik, maka base lending rate ni dia bergerak sekitar 6.5%. Jadi perbankan Islam melihat bahawa kita patut respon kepada yang tersebut dan dibuat kaedahnya, diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Apa kaedahnya? Katakan kita ambil murabahah tadi. Kita kira harga jual pada kadar yang disebut sebagai kadar shilling. Katakan kira pada kadar 9%. Beli kereta harga 100,000, beli rumah harga 100,000, kemudian berapa untung kali berapa tahun nak dibayar kali dengan kadar shilling, dapatlah harga jual. Inilah jumlah yang patut dibayar kepada bank. Tetapi bank ada undertaking, wa'ad dalam bahasa Arab. Ini pun ada perbincangan fiqh ni. Boleh ke dah tentu harga jual, lepas tu ada wa'ad dan bagi diskaun? Tidakkah ini membawa kepada ada dua harga dalam satu transaksi? Dah bincang panjang dah Majlis Syariah Bank Negara. Harus untuk letakkan wa'ad min tarafin wahid. Satu pihak bagi wa'ad, iaitu pihak bank. Kan? Dan ambil pendapat mazhab Maliki. Wa'ad tersebut lazim alal wa'id, mengikat kepada orang yang memberikan janji. Apa janji bank? Bank kata, kalaulah benchmark rate yang ditanda aras lebih rendah daripada kadar shilling. Ini kadar efektif yang Tuan Haji sebut tadi. Maka bank akan bagi ibrak, bagi kurangan. Beza di antara shilling dengan kadar yang menjadi tanda aras tadi. Kan? Orang tanya pula soalan, boleh ke Ustaz tanda aras kepada tanda aras riba? Saya bagi mudah contoh ke tuan-tuan. Kan, saya jual ayam sebelah sana dan saya sembelih dengan cara yang patuh syariah. Sebelah sana pun ada orang jual ayam, cara dia pancung kepala. Faham tuan-tuan? Saya kata setiap kali dia naikkan harga ayam dia RM1, saya pun nak naikkan harga ayam saya RM1. Dia buat turun harga ayam dia 5%, saya pun nak buat turun harga ayam saya 5%. Itulah benchmarking, tanda aras. Tuan-tuan, yang menentukan hukum benchmarking ke cara saya sembelih? Cara saya sembelih ayam tu yang menentukan halal ataupun haram ayam saya, bukan cara saya, bukan soal saya benchmark ayam kepada harga dia yang potong kepala ni. Jadi semata-mata benchmarking itu tidak memberi kesan kepada hukum halalnya transaksi perbankan Islam, tetapi operating in dual banking system, kan? Dalam keadaan dual banking sikit sebanyak terkesan. Tapi kalaulah umat Islam boleh sokong agenda untuk memperteguhkan sistem kewangan Islam, kita letak sasaran, kan? Bank Negara letak sasaran 40% banking asset pada tahun 2020. 2 tahun depan dah tuan-tuan, tak capai ni. Dah. Sebab apa? Barangkali ramai lagi orang Islam pun tak memberikan sokongan. Jadi kalau kita boleh berikan sokongan, kita akan jadi lebih kompetitif. Apa kata kalau satu hari Malaysia ni dah kita bersemangat dah, semua sistem dah jadi 100% patuh syariah. Bukan ada lagi yang tidak patuh syariah dalam negara kita. Tak mustahil, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi itu jawapan untuk fixed and floating, kerana nak address, menangani persoalan yang saya sebut tadi. Jadi untuk tuan-tuan, bila pergi bank, tuan-tuan pilihlah. Cuma tolong tanya bank, kalau saya ambil fixed financing, boleh? Apa kesan kepada saya? Kalau saya ambil floating financing, apa kesan kepada saya? Tuan-tuan bincang, dan itu memang tanggungjawab bank untuk menerangkan kepada tuan-tuan. Baik. Perbankan Islam mahal. Ini tuan-tuan, saya kata hearsay lah, kan? Kita dengar cakap orang, saya selalu tanya. Orang kata mahal, pernah kira sendiri? Tak pernah Ustaz. Habis kenapa kata mahal? Orang kata mahal? Dah.
Tuan-tuan kira sendirilah. Saya tak nak kata memang confirm tak mahal. Ada situasi lebih mahal, ada situasi yang lebih murah. Tapi bagaimana situasi lebih mahal? Terutama sekali dalam konteks apa ni tadi kan, yang ada shilling. Islamic financing dia akan stop dekat shilling. Andai kata satu hari keadaan ekonomi tidak elok, tapi yang conventional benchmark rate ni dia akan naik lebih daripada itu. Islamic dia akan stop pada shilling sahaja, dan sudah tentu itu secara komersial lebih baik untuk pelanggan perbankan Islam secara komersial. Secara akhirati itu tak payah sembang, tuan-tuan faham sendiri. Kemudian yang terakhir iaitu berkaitan dengan tadilah wakaf, bagaimana untuk dikembangkan. Yang ni tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, memang kita kena engage lah kan. Kita ramai pakar di Malaysia ni, jadi mutawali, pemegang amanah tunggal patut engage dengan pakar-pakar, bawa masuk bincang macam mana kita patut kembangkan aset umat Islam, bukan semata-mata letak dalam simpanan tetap di perbankan. Saya tunjukkan yang saya dah sebut tadi. Kenapa berjaya projek di atas tanah wakaf Ahmad Daji Dadaboy? Kenapa Taman Wakaf Siti Aisyah telah membuka pintu kepada projek seterusnya di Teluk Cengai? Tahun lepas saya hadir ke pelancaran Taman Sultan Badli Shah di Kuala Kedah, dan kemudian membuka pula negeri-negeri lain yang sedang mengusahakan. Tak lain dan tak bukan, bila mana majlis agama duduk bersama dengan pakar-pakar yang boleh memberikan nasihat, pandangan dan sebagainya. Saya sendiri, orang lain saya tak tahulah. Memang saya berada di beberapa entiti majlis agama. Saya diminta oleh Majlis Agama Islam Selangor berada dalam jawatan kuasa Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Negeri saya sendiri, Terengganu, lantik saya duduk dalam jawatan kuasa wakaf Maidam. Di Kelantan pun saya berada dalam penasihat syariah kepada SEDC, Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Di Terengganu juga saya duduk membantu kerajaan negeri, lembaga pengarah dalam Terengganu Incorporated Sdn Bhd. Jadi tujuannya adalah supaya kita boleh berkongsi ilmu yang sedikit kita ada bagi tujuan untuk membantu pembangunan dalam sektor-sektor pembangunan negeri, sektor pembangunan sosial dan sebagainya. Jadi teruskan engagement. Kita tak boleh maju kalau kita berada seorang-seorang kan. Jamaah kita membawa kekuatan, insya-Allah. Assalamualaikum. Saya minta Ustaz teruskan dengan kesimpulan untuk kita pada malam ni, memandangkan selepas ni kita minta Ustaz Wan Jamizan jawab 2 soalan yang diajukan dan seterusnya kesimpulan. Jadi Ustaz kesimpulkan dulu. Kesimpulan, jemput datang ke Karnival Kewangan supaya kita boleh sembang banyak lagi, tak terhenti kepada perbankan, tak terhenti kepada takaful dalam masa terbatas yang dikongsi oleh kami. Jadi tuan-tuan kempenlah supaya ramai-ramai orang Perlis datang ke Karnival Kewangan pada hujung minggu ini, dan kita sokong industri kewangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak di atas 3 daripada individu yang telah pun dijawab oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri. Dan kita terus kepada 2 soalan yang lebih kepada takaful, iaitu yang saya sempat tadi berkaitan dengan bagaimana kita nak elok daripada terjebak dengan skim cepat kaya, dan satu lagi berkaitan dengan produk-produk takaful. Yang mana yang patut untuk kita miliki, yang mana yang patut untuk kita pilih. Tafadhal Ustaz. Dan seterusnya saya minta Ustaz buat kesimpulan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 soalan ni saya perlu ambil masa 1 jam. So, tuan sanggup lah ni. Sebab saya tengok macam dah tak larat dah ni kan. Nampak nasi kan. Kalau 1 jam tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Kan? Okey, soalan yang pertama, macam mana nak elak terjebak daripada skim cepat kaya? Satu, kena rajin lah. Jangan nak fikir jalan cepat. Orang yang nak terlibat dengan skim cepat kaya ni sebab dia nak kaya cepat. Sebab tu nama skim cepat kaya. Kan? Dan memang ramai orang kita nak cari jalan singkat. Kan, sebab nak cepat kaya. Kalau nak cepat betul-betul nak cepat kaya, ada beberapa cara. Satu, lahir dari kalangan anak orang kaya. Tak boleh lah. Lepas tu yang kedua mungkin boleh. Kahwinlah dengan anak orang kaya.
Ada peluang? Ustaz ada peluang? Ada peluang 3. Ataupun kahwin dengan janda kaya. Kan? Kalau nak cepat sangatlah, ya. Tapi sebab mesti kena cara yang betul, prosesnya tak boleh shortcut, jalan singkat, kena bekerja. Itu adalah sunnatullah. Kerja kuat baru boleh jadi kaya. Kan? Jadi macam mana kita supaya tidak terjebak? Pertama, tuan-tuan kena pastikan institusi yang menawarkan itu institusi yang sah dari segi undang-undang. Dalam negara kita ni ada badan yang mengawal selia. Bank negara, kita ada Suruhanjaya Security yang mengawal selia aktiviti-aktiviti pelaburan dan sebagainya. Kalau ada orang yang nak jumpa tuan-tuan, kena tanya, ada lesen tak? Sah ke tidak ni dari segi undang-undang? Kan? Pertama. Yang kedua, produk-produk tu mestilah yang diluluskan. Kan? Kalau ada yang tanya skim pelaburan, dulu pelaburan kayu gaharu. Kan? Tak apa-apa. Pelaburan dekat raya haji baru ni, pelaburan menyediakan lembu korban. Kan? Boleh untung berlipat ganda ni. Kita bila nampak yang datang tu pula, dia akan tunjukkan kehebatan. Datang dengan kereta besar, kan, dia tunjuk kekayaan, gambar dia tidur atas duit. Oh, ini bagus ni, kan. Ini antara kaedah. Dan dia menampilkan tokoh-tokoh. Dia ambil gambar dengan Ustaz Nazri sebelah, padahal dia selfie kat mana pun kita tak tahu. Kan? Kan? Dia ambil tokoh-tokoh untuk mengaburi mata. Ini kaedah biasa yang digunakan. Ini yang mudah untuk kita kenal pastilah. Dan biasanya dia menjanjikan pulangan yang tinggi. Tak logik. Fixed deposit bank Islam pun 3 point something, Ustaz. Itu bank Islam yang dah lebih 30 tahun beroperasi di Malaysia. Tiba-tiba dia boleh tawarkan pulangan yang berlipat kali ganda. Kan? Masuk 1,000, keuntungan 2,000. Oh, memang lumayan. Memang terbeliak biji mata. Keluar, jatuh balik, masuk balik pun tak percaya. Kan? Jadi jangan terpedaya macam tu. Dan biasanya dia akan sebut, dia akan kaitkan dengan pelaburan-pelaburan tertentu yang nampak macam logik. Tuan-tuan, kan? Nampak macam logik. Pelaburan dulu menternak burung kasawari. Kan? Burung kasawari nak hidup pun tak boleh kat Malaysia. Kan? Tapi nampak macam logik. Kan? Logik. Jadi kena berhati-hati. Sebab itu berurusanlah dengan institusi yang berlesen. Semak terlebih dahulu dengan pihak yang berkuasa. Jangan gopoh ataupun membiarkan diri kita ini dikaburi, diperdaya. Macam mana tak nak bagi diperdaya? Kena ada ilmu. Kalau Ustaz Nazri sebut tadi, pilah Carnival Keuangan. Jangan tak pi. Kan? Pergi kejar depan ni, pergi tanya. Sebab di situ saya dipahamkan semua institusi keuangan ada bersedia untuk memberi khidmat nasihat. Tanya biar sampai mereka tak boleh jawab, tapi insya-Allah mereka boleh jawab. Kan? Sebab mereka terlatih dengan ilmu-ilmu keuangan, bersedia untuk memberi jawapan. Ya, apa lagi yang kita boleh supaya supaya kita tidak terjebak, tuan-tuan, ya? Contohnya memberi jaminan tiada risiko. InsyaAllah tak rugi pelaburan ni. Mana boleh pelaburan tak rugi? Kan? Ada satu je pelaburan tak rugi. Pelaburan untuk akhirat. InsyaAllah tak rugi. Kan? Mana ni? Ni pelaburan untuk akhirat, kan? Tak cukup lagi. Baru berapa persen dia sebut ni? Baru 22% kutipan. Yang ni insyaAllah tak rugi, tuan-tuan. Confirm tak rugi. Sebab Allah Ta'ala bagi jaminan. Satu digandakan 700. Tak ada tempat pelaburan lain yang boleh bagi gandaan sampai 700. Kan? Tabung tunai ada kat luar. Bagi yang tak, guna aplikasi yang disebut oleh Ustaz Nazri tadi. Okey, soalan yang kedua. Apakah produk-produk takaful ini pun memerlukan masa yang panjang untuk saya explain. Okay. Saya pun dah berpeluh-peluh ke atas ni. Kan? Jadi saya ringkaskan.
Sebagaimana saya dah sebut sedikit sebanyak tadi, yang hari ini yang antaranya yang kita kena sediakan produk takaful ialah produk berkaitan dengan pendidikan. Kita kena ambil untuk anak-anak kita ni, dan bila ambil itu dia ada satu kaedah dalam takaful. Apa-apa berlaku kepada pembayar, katalah kita sebagai ketua keluarga, kita ambil untuk pendidikan anak-anak, bila anak sampai umur 18 tahun, apa-apa berlaku kepada pembayar, maka kalau ikutkan logiknya, sumbangan itu akan berhenti. Tak, melalui kaedah takaful, kita ada kaedah kita, dapatkan penerangan ini daripada ejen-ejen kita. Macam mana nak buat supaya walaupun mati, mati lagi, walaupun ketua keluarga tu mati, tapi sijil ataupun produk tadi dapat diteruskan sehingga anak itu umur 18 tahun. Ini kaedah yang disediakan oleh takaful. Mana kalau tuan-tuan ambil untuk anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan tak risau tuan-tuan mati ataupun masih hidup, mati pun tak apa, dia berkata, sebab dah bagi jaminan untuk anak, untuk itu pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan kesihatan, critical illness, penyakit-penyakit kritikal. Tuan-tuan, kes yang saya cerita tadi, dia ada 4 blok sumbat jantung dia. Satu besi tu nak letak lebih kurang, dia kata keempat-empat tu kalau nak masukkan, total cost dia lebih kurang 70 ke 80 ribu. Bayangkan tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tunggu hospital, bukan kata hospital kerajaan tak bagus, boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Ustaz, tak apa kita boleh tunggu hospital kerajaan, percuma. Tapi tak apa, macam kes mak saya, bulan 12 tahun 2018 baru ni, disyaki mengalami sakit jantung. Appointment untuk jumpa dengan hospital kerajaan bulan 7 baru ni. Bayangkan tuan-tuan. Tunggulah 7 bulan untuk dapatkan. Bukan kita nak mengecilkan, tak, sebab yang duk menunggu tu lagi ramai. Mungkin dalam tempoh itu kita pun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak nak sebut mati dah kan. Ya? Jadi boleh kita sediakan ada produk-produk yang kita boleh ni kan, yang boleh kita dapatkan untuk lindungi kematian, berlaku keelatan kekal, lumpuh, tak boleh buat kerja dah. Tiba-tiba elok kerja, kena stroke, tak boleh buat kerja, hilang punca pendapatan. Itu kena ada. Sebab sekarang ini tuan-tuan, kita buat analisis kan, tuntutan yang paling tinggi dia duk main 3 penyakit: jantung, stroke, kanser. Kadang-kadang kanser nombor 1, stroke nombor 2, jantung nombor 3. Kadang-kadang jantung nombor 1, kanser nombor 2, stroke nombor 3. Kadang-kadang kanser nombor 1, stroke nombor 2, jantung nombor 3. Duk main 3 ni je yang top ranking penyakit yang mendapat yang dibuat tuntutan paling tinggi dalam industri takaful. Tuan-tuan, sebab pemakanan kita, gaya hidup kita kan, lepas ni kita makan kan? Lepas dah makan kan, makan kata biryani kambing. Biryani kambing kan, belasah, nak push letih ni jadi panel kan. Jadi pola kehidupan kita menyebabkan kita berdepan dengan isu begitu, dan sebab itu kita kena buat persiapan. Jadi pendidikan, kesihatan, ini cukuplah 2 ini kan? Yang lain-lain itu pergilah jumpa ejen-ejen kita yang ada di seluruh Malaysia, Takaful Ikhlas ke, Etika ke, AIA Takaful ke, yang baru sekarang ni adik bongsu kita Forward Takaful, FWD. Ini semua pengendali-pengendali yang mempunyai kepakaran, yang bersedia untuk memberi khidmat kepada seluruh masyarakat Malaysia. Yang pentingnya kita mahu berubah. Kalau kita tak mahu berubah, cerita apa pun sampai pagi esok, kita tetap tidak akan berubah. Kita tidak boleh, orang lain tak boleh merubah kita, melainkan kita je yang boleh merubah kita. Sebab Allah Ta'ala takkan ubah kita sekiranya kita tidak mahu berubah. Tuan-tuan, jom kita berubah kan. Jangan buat lagi transaksi riba. Ustaz Nazri dah sebut ayat tadi, kembali kepada transaksi riba setelah diperingatkan, maka kekal dalam neraka. Jangan renew insurans untuk kenderaan tuan-tuan, melainkan takaful sahaja.
Boleh tuan-tuan? Itu pesanan terakhir dan juga kesimpulan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada kedua-dua panel yang telah pun kita datangkan khas pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Nazri Cik dan juga Ustaz Wan Jamizan bin Wan Rahman di atas kupasan jawapan daripada saya sendiri dan juga daripada sidang-sidang hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka saya pun nak buat konklusi lah sikit. Saya risau sebab kita ni generasi yang datang ni nampak ada dua. Jemputan daripada para pelajar dan jemputan daripada audiens yang biasa ni yang umur mungkin 30-an dan ke atas. Saya risau kot yang anak-anak muda ni dia ambil kesimpulan daripada Ustaz Wan Jamizan, iaitu lepas ni nak kahwin pun nak kena cari yang suami ni ada takaful tak? Saya risau yang tu lah. Itu kesimpulan dari segi takaful. Kesimpulan dari segi yang legend-legend ni yang mungkin dia pun lebih baik lah. Kita nampak balik daripada ni, mungkin dia nak tukar semua dia punya perbankan daripada yang konvensional tu, dia nak masuk kepada perbankan Islam. Mudah-mudahan insya-Allah apapun kesimpulan yang tuan-tuan yang dapat daripada hasil forum kita pada malam ini, saya inginlah mengajak kepada tuan-tuan dan perempuan, marilah kita bersama-sama beramai-ramai ke Karnival Kewangan Perlis yang akan dilangsungkan pada 28 dan juga 29 September 2019 bertempat di Dewan Warisan Kangar bermula jam 10 pagi untuk mendapatkan maklumat lanjut semua berkaitan dengan kewangan, takaful dan sebagainya. Tuan-tuan boleh pergi tanya puas-puas pada hari Sabtu dan juga Ahad ni. Lusa dan juga Tulat. Ustaz tahu Tulat? Tahu insya-Allah. Risau kok belah mai Terengganu ni dia tak ada Tulat. Kami Perlis ni dia banyak esok, lusa, Tulat, Tunggik. Lepas tu saya tak mau sambung dah lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mengakhiri forum kita pada malam ini, saya sekali lagi mengucapkan jutaan dan juga ribuan terima kasih terutamanya kepada yang berbahagia Encik Abu Hassan Asy'ari bin Yahya, Perdana Gubernur Bank Negara Malaysia, yang berbahagia Datin Alina Arif, Pengarah Jabatan Link dan juga pejabat Bank Negara Malaysia. Seterusnya tuan rumah kita yang tidak kita nafikan itu yang berbahagia, yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis, Sahibul Fadilah Ustaz Roslan bin Isa selaku Timbalan Mufti Negeri Perlis dan juga seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang berjaya menganjurkan dengan kerjasama anjuran ataupun bersama Bank Negara Malaysia, Industri Kewangan dan juga Kerajaan Negeri Perlis dengan tajuk forum kita pada malam ini iaitu muamalah dijaga ummah sejahtera. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.